contact saya baru ni minta saya bagi ceramah. Saya ingatkan nak buat face to face, masih buat online lagi sekarang. Sebab sekarang banyak orang dah panggil saya bagi talk, apa orang kata face to face dah. Tapi tak apa, online pun tak apa, sama je sebenarnya. Konten yang kita nak bincangkan tu ialah tentang anak-anak kan. Jadi pertamanya saya nak ucapkan terima kasih lah sekali lagi sebab menjemput saya untuk share sedikit apa orang kata pengalaman dan pengalaman saya lah dalam bidang ni. Macam Puan Nora kata tadi, sebenarnya dah lebih 40 tahun dah sebab dah masuk warga emas kan. Tapi saya masih more or less masih aktif lagi mengajar, buat program dengan bukan saja dengan pendidik tetapi juga dengan kanak-kanak ya. Jadi sebab bagi saya kalau kita nak jadi seorang pendidik yang orang kata yang baik lah, yang cemerlang, kita kena selalu berdamping dengan anak-anak, baru kita boleh tahulah. Dan setiap generasi anak-anak tu berbeza cara pendekatan pembelajaran mereka. Jadi kita sebagai pendidik kena faham, dia tak boleh kalau katalah umur saya sekarang dah 60 lebih kan. Kalau saya nak guna cara pendekatan zaman saya jadi cikgu masa tahun 80-an dulu, mungkin dah tak sesuai kan. Jadi sebab tu kita kena selalu apa orang kata jadi guru atau jadi pendidik kena up to date. Jadi saja nak tanya yang hadir untuk hari ni Puan Nora adalah guru-guru ke? Ibu, para ibu muda. Oh, ibu-ibu. Kemungkinan juga guru-guru peringkat awal kanak-kanak ni kot. Ya. Okey. Sebab nak tahu juga siapa audiens saya kan. Sebab kita tak boleh nak kenal. Cuma nampak gambar-gambar je, tak ada Puan Khadijah saja yang buka video ada kamera. Yang lain letak gambar je. Sebab tu yang jadi bila online ni kadang-kadang dia tak berapa nak apa tak kenal dengan peserta kita, siapa peserta kita dah kan, latar belakang. Jadi kalau tadi Puan Nora kata ada yang ibu, ada yang pendidik kan, ada yang mungkin baru nak kahwin atau dah kahwin atau apa, even kalau you nenek pun masih lagi kena faham jugalah ya. So jadi sangat penting sebenarnya sebagai terutamanya sebagai seorang pendidik, ibu ataupun bapa, sebenarnya tanggungjawab mendidik anak-anak ni dua-dua, ibu dan ayah jugalah, bapa juga. Sebab kalau memberi pendidikan kepada anak-anak tu tidak dikongsi bersama, mungkin agak sukar untuk seseorang anak tu dapat mencapai tahap perkembangan yang terbaik. Sebab bukan kita kata semua mak je yang nak tahu kan, semua mak nak buat, mak saja yang kena faham tentang perkembangan anak-anak. Tapi sebenarnya bapa juga mempunyai peranan yang sangat penting. So kedua-duanya lah. Dan kalau di sini ada pendidik, maknanya pendidik ni adalah ibu atau bapa kedua. Kalau ada sekarang kat Tadika, Taskah dah ada pendidik lelaki ya, bukan perempuan sahaja. Jadi maknanya sebagai pendidik kita dah jadi ibu dan bapa kedua kepada anak-anak. Sebab kalau di Taskah contohnya, mereka masa yang diluangkan oleh anak-anak, waktu jaga dia adalah bersama pendidik. Di Taskah, even di Tadika kan, jadi ataupun di sekolah sekalipun separuh atau sebahagian kehidupan anak tu bersama dengan pendidik. Kalau sekarang sekolah dah mula nak buka kan, mungkin 2 tahun yang lepas kita banyak bersama dengan anak-anak, dan di situ saya rasa ibu-ibu dan bapa-bapa dah mula mengenali ya anak masing-masing. Kalau dulu kita banyak macam kalau ibu bapa yang bekerja, bila lepas dipantang 3 bulan tu dah terus hantar anak pergi Taskah ke, bagi pengasuh ke, jadi kita mungkin kurang mengenali anak kita. Tapi mungkin ada hikmah di sebalik PKP pandemik ni, di mana ibu bapa mendapat peluang mendapat peluang untuk bersama dengan anak-anak, dapat memahati tingkah laku anak-anak, dapat mendidik, mengasuh dengan cara sendirilah kan. Dan mungkin baru boleh tahu bahawa anak saya yang A ni macam ni, anak saya yang B ni macam ni, anak saya yang C ni macam ni. Sebab walaupun setiap kanak-kanak dilahirkan oleh ibu bapa yang sama, tetapi secara personality mereka tu akan berbeza-beza. Contoh saya sendirilah, saya anak 6 orang. Jadi setiap orang anak saya tu mempunyai minat yang berbeza, ya, kesukaan yang berbeza, temperament dia pun berbeza kan. Jadi ada yang pendiam, ada yang cakap terlampau banyak, ada yang simpan dalam hati, ada yang express dia feeling kalau dia marah ke apa semua. Jadi berbeza-beza. Jadi saya tak boleh nak compare, kata, oi kenapa Kak Long okey je, dia tak ada komplain apa-apa pun. Tapi yang nombor 5 ni asyik-asyik komplain je kan.
Jadi cara, maknanya personality mereka berbeza. Ini bukan sebab kita kata memang dah dilahirkan, fitrah dia berbeza-beza sebab dia lahir, dia melalui proses perkembangan dia tu dalam situasi atau persekitaran yang berbeza, ya. Jadi kita sebagai pendidik, ibu bapa kena faham. Jadi kita tak boleh kata, kalau Kak Long kau boleh dapat 10A, kenapa kau tak boleh dapat? Macam tu, tak boleh banding-bandingkan anak-anak. Kena terima mereka seadanya. Sebab terutamanya kita sebagai ibu bapa, apabila kita punya expectation kan, kita punya jangkaan terhadap anak-anak ni biasanya nak beyond, kalau aku dapat buat banyak ni, kalau boleh anak-anak aku nak lebih tinggi lagi ya. Jadi kadang-kadang kita punya expectation itulah yang menyebabkan anak-anak macam rasa macam mak ni tak faham lah, bapak ni tak faham, so akan berlaku konflik di dalam rumah. Macam pengalaman-pengalaman saya lah, sebab saya ni bukan saja orang kata terlibat dengan pendidikan awal, tetapi saya juga bersama dengan remaja, yang awal dewasa. Jadi saya nampak dia punya proses perkembangan tu berbeza-beza pada peringkat yang berbeza umur dia. So sebagai ibu bapa kita kena memahami, sebagai pendidik sendiri kita kena faham. Kalau anak tu katalah di sini ada cikgu tadika, so you ada kanak-kanak you datang, mungkin sebelum ni dia duduk dekat taska. So kita tak tahu bagaimana dia menerima asuhan dan didikan semasa di taska. So jadi mungkin bila dia datang dekat you nampak yang ni perangai dia berbeza, yang ni tingkah laku dia berbeza, yang ni cara belajar dia berbeza. Sebab setiap manusia ni cara belajar dia adalah berbeza. Cara dia memahami sesuatu dalam persekitaran dia juga berbeza. Itu yang akan saya kongsi pada hari inilah. Jadi saya haraplah perkongsian saya walaupun tak banyak, saya harap dapat memberi sedikit kefahaman supaya kita lebih belajar untuk memahami anak-anak kita, untuk lebih empati terhadap perkembangan mereka. Jadi kita tidak menaruh harapan yang terlampau tinggi sebab minat ataupun kebolehan, keupayaan kanak-kanak ni berbeza-beza, mengikut diri dia sendiri. Sebab tu kita kata dia ada genetik, keturunan kan. Jadi kadang-kadang ada dalam kalangan anak kita sendiri mungkin ada yang ada mempunyai masalah mental. Tapi bila kita cakap tentang kesihatan mental, sekarang kan sejak PKP ni, isu-isu berkaitan kesihatan mental banyak diperkatakan. Saya sendiri terlibat di peringkat event international UNICEF. Baru-baru ni kita duduk dengan KKM berbincang, kutip data tentang kesihatan mental kanak-kanak dan remaja di Malaysia. Dan daripada data yang dikutip tu didapati hampir 500,000 juta, 400,000 lebih kanak-kanak di Malaysia menghadapi masalah kesihatan mental. Jadi di mana dari mana datang, bila pula anak kita ada kesihatan mental? Dan kita kena faham bila bercakap tentang kesihatan mental, jangan ingat bila kata mental ni mental disorder. Jadi kesihatan mental dan kecelaruan mental lain jadi banyak orang ingat kesihatan mental anak aku ni gila dah ke, skizo dah ke kan. Tak, jadi kesihatan mental maknanya lebih kepada bagaimana kanak-kanak tu melihat diri dia sendiri, memahami persekitaran, mengawal emosi, pergaulan dia dengan seseorang dan sebagainya. So jadi itu juga akan memberi kesan kepada kesihatan mental kanak-kanak. So kalau ada anak-anak yang macam depression murung, ada sampai to the extent anxiety, atau ada yang sampai ke personality disorder atau personality borderline, macam-macam lah. Kalau kita bercakap tentang kesihatan mental, itu sebenarnya berlaku akibat daripada persekitaran dalam diri kanak-kanak tu dan juga di luar diri kanak-kanak. Dan kita tidak boleh, tetapi ianya sebenarnya berlaku ada kesan daripada early childhood, pendidikan awal dia. Semasa peringkat awal kanak-kanak mungkin dia mengalami keadaan-keadaan trauma yang menyebabkan dia benda-benda itu memberi tekanan, tetapi tidak memberi tekanan pada ketika itu, tetapi memberi tekanan apabila mereka meningkat dewasa. Sebab itu kita kena belajar tentang teori-teori berkaitan perkembangan kanak-kanak, teori-teori berkaitan dengan perkembangan kognitif, psikososial, apa semua tu. Kalau jadi pendidik, ini semua kena ada kat ujung jari ni. Jadi bila you terima seorang budak, you faham. You tahu, dia ni macam ni sebab apa. Jadi sebab kita kena memahami latar belakang kanak-kanak supaya kita dapat faham dia punya keadaan mental dia, keadaan emosi dia dan sebagainya.
Sebab sebagai pendidik bukan saja tanggungjawab kita untuk mendidik dia dari segi akademik, tetapi juga tanggungjawab besar kita ialah membangunkan personaliti yang orang kata yang lebih baik pada anak tu, supaya apabila dia membesar dia mempunyai keyakinan diri yang tinggi, ada jati diri, dan sedar tentang persekitaran dia dan sebagainya. Itu sangat penting untuk kita sebab itu semua bermula daripada peringkat awal. So kalau masa peringkat awal tak betul, itu yang akan ada kesan kepada kanak-kanak apabila mereka meningkat dewasa. Ya. Okay, saya nak share. Tu saya pergi muka lima. Sekejap saya share dia punya slide. Itulah Puan Nora kalau orang tua bercakap, dia banyak lah kan dia macam okay. Boleh nampak saya punya slide tu ya. Okay. So kalau hari ni saya diberi tajuk Anakku Permataku. Jadi cantik tajuk tu. Memang setiap anak adalah permata ya. Semua orang permata sebab setiap manusia dilahirkan mempunyai kelebihan, mempunyai apa orang kata keupayaan sendiri. Kita punya talent, kita bakat kita kan. Macam-macam lah yang ada yang baik dalam diri kita tu sebenarnya banyak. Cumanya bagaimana kita nak kenal pasti, macam mana kita nak apa orang kata nak korek the talent apa yang ada pada anak-anak kita. Dan maknanya bila kita sebut tentang perkataan permata tu ialah sesuatu yang sangat berharga. So anak-anak memang sangat berharga. Sebab tu walaupun orang kata kita macam saya lah umur dah tua, anak pun dah banyak kahwin, cucu saya pun dah 10 orang apa semua kan. Tapi sebenarnya tanggungjawab kita sebagai ibu bapa tak habis. Bukan kita ingat anak dah kahwin dah, kau dah kahwin dah ada anak pandai dah buat diri sendiri. Tak kan. Kita sebagai ibu bapa masih perlu meneruskan tanggungjawab kita membimbing, mengasuh anak-anak kita supaya mereka dapat membawa keluarga mereka pada satu kehidupan yang lebih baik. Saya hari-hari tegur anak-anak saya. Kalau nak tegur pun bukanlah marah-marah kan. Saya tegur menantu, saya tegur anak pun saya tegur. Kalau nampak tak berapa elok apa sengit, kita tegur. Tapi kita tegur dengan cara yang baik lah. Bukan menimbulkan konflik dalam keluarga apa semua tu tak nak. Sebab bila kita terima seseorang dalam keluarga kita perlu menerima dengan hati terbuka kan. Tak boleh ada macam ni menantu ni pangkat pengarah so kita layan lebih sikit. Menantu ni bawa Grab je, tak apalah dia makan je dekat dapur tu kan. Jadi tak boleh, kita kena layan sama. Macam mana kita melayani anak-anak kita, macam begitulah juga kita melayani menantu, cucu-cucu dan sebagainya. Kerana setiap anak tu adalah permata dan permata tu mahal. Saya sendiri, kita sendiri dah tak mampu lah nak beli berlian ke intan ke apa semua kan. Dan sangat mahal dan nak dapat sebutir permata bukanlah sesuatu yang mudah. Macam kalau kita cakap tentang berlian tu asal hitam kan. Tapi perlu digilap, diproses, digilap sampailah keluar cahaya dia. Begitu juga anak kita. Nak mengandung 9 bulan bukan satu yang mudah. Ya. Saya sendiri nak mengandung 6 orang anak lah dulu kan. Jadi terpaksa go through macam-macam keadaan. 3 bulan pertama dengan dengan peningnya, dengan muntahnya, dengan tak boleh tengok muka orang, tengok suami pun meluat, bau dia pun marah, suruh dia tidur kat luar lah, macam-macam ni. Masa awal-awal mengandung. Lepas tu dah lepas 4 bulan pula makin besar perut dengan tak selesanya, ya. Dengan beratnya, dengan letihnya, dengan penatnya dan sebagainya. Jadi kita akan melalui proses 9 bulan tu bukanlah sesuatu yang mudah. Bila sampai masa nak melahirkan pun beberapa jam sebelum nak lahirkan kita have to go through all this kesakitan yang amat sangat. Macam saya setiap kali je sakit contraction nak bersalin saya bagi tahu suami saya tak nak dah. Tapi lepas tu mengandung pula sampailah 6 orang. Tiap-tiap kali dah sebab setiap kali anak terkeluar bila kita lahirkan, bila kita tengok je muka anak tu hilang sakit yang berapa jam yang sebelum tu kan. Rasa seronok sangat sebab dapat anak kan, bahagia. Itulah sebab tu kita kata dia permata. Sebab nak bawa dia, nak lahirkan tu punyalah susah. Tetapi ada ibu bapa yang sanggup dah lahir anak pergi bagi kat orang. Dah lahir anak buang tepi jalan kan. Kita tak tahu kenapa. Ataupun bila anak tu membesar dideranya, dipukulnya, tidak dijaga dengan baik. Jadi maknanya kita tidak menghargai permata yang kita sendiri
orang kata lahirkan yang kita sendiri bentuk 9 bulan duduk dalam perut kita makan makanan sihat tu semua, bila dah lahir kita tak jaga betul-betul. Jadi tak boleh lah macam tu kan. So itu sangat penting lah bagi ibu bapa yang muda-muda ni untuk faham dan cuba nak kata saya ni seorang ibu yang baik pun tak juga. Semua kita ada up and down dalam hidup dan kita melalui usia muda yang banyak cabaran. Macam anak saya ni 6 orang tapi 4 orang dia macam set, ada 2 set. Yang 2 ni selepas 8 tahun saya dapat pula. Jadi ada perbezaan pula tu sebab yang dapat yang lepas 8 tahun tu umur dah nak masuk 40 kan. Jadi kakak-kakak selalu komplain. Kami dulu, mama selalu macam ni. You all untung. Jadi maknanya itu juga sebenarnya berlaku akibat perubahan dalam kita punya diri, perkembangan manusia tu. Bila kita cakap tentang perkembangan manusia bukan sampai umur 6 tahun je. Sampai dari lahir, sampailah kita meninggal dunia. Dan dia akan berlaku banyak perubahan-perubahan dari segi personality, dari segi tingkah laku, dari segi cara hidup dan sebagainya. Dan dia bergantung kepada kehidupan kita pada ketika itu. Jadi banyak yang berlaku. Macam contohnya kan, bila dah umur saya ni, bila umur warga emas ni 50 tahun ke atas ni, sepatutnya dalam kehidupan manusia, kalau kita belajar tentang teori keperluan Maslow tu, dia kata you kena sampai self-actualization. Maknanya dah sampai satu tahap di mana you rasa diri you sudah dihargai. Jadi adakah kita boleh rasa bila sampai umur seperti saya ni you rasa tak dihargai? Kalau tak rasa maknanya kita tidak dapat lagi memenuhi keperluan sebenar hidup seorang manusia. Adakah you masih dihormati? Adakah you masih diminta untuk memberi nasihat? Adakah anak-anak masih ingat pada you? Sebab benda-benda ni akan menyebabkan warga emas kan. Macam contoh saya ni dah masuk kategori warga emas lah. Barulah seorang tu dia rasa hidup dia complete, sempurna. Sempurna tu in the sense that you masih ada kawan-kawan yang ingat you, you masih boleh menyumbang kepada masyarakat, you masih ada anak-anak yang ingat pada you dan sebagainya. Jadi bukan senang dan perasaan-perasaan itu bukan datang saya sengaja-sengaja. Dia tu memang that's the process. So hari ni saya cuma nak share tentang proses perkembangan anak-anak kita yang kecil-kecil ni dulu. Tapi sebelum tu nak tanyalah, semua bangun pagi tadi dah senyum dah kat anak-anak you all. Kita bila bangun kena senyum dulu, jangan buat muka masam ketat ataupun popek. Mak ni kan suka popek. So kena stop lah. Mungkin ibu muda tak popek. Bila mak dah makin umur tu dia sukalah popek gitu kan. Jadi kena senyum sebagai. Saya selalu biasanya kalau saya mulakan hari dengan tidak bercakap banyak. Kalau saya nak gerak anak-anak masa anak-anak saya kecil dulu, saya gosok kepala je. Okay, school time. So bisik-bisik je. Dan dia orang pun bangun sebab dah biasa. Tak adalah pula setengah orang nak bangun pagi tu riuh satu kampung kan. Gerak dengan menjerit pekik apa semua tu kita tak nak. Pagi-pagi, especially you have to start your day in a very calm punya keadaan, mana dalam keadaan yang tenang. Bila kita bangun pagi dalam keadaan yang tenang, so hidup kita akan tenang selamanya. Kalau pagi-pagi kita dah riuh rendah kan, bising, ketuk pintu, gedebung-gedebam, menjerit panggil anak, bangun cepat ni nak kurang lah ni, nak pakai tidur. Jadi itu semua akan menyebabkan hari kita pun tak bagus. Begitu juga hari anak kita. Dia nak pergi sekolah dalam keadaan kena marah tadi, Allah, lepas tu mata pun tak boleh nak buka, apa semua kan. Tapi kenapa tu semua berlaku? Sebab kita tidak faham. Kita tidak faham bahawa bagaimana proses perkembangan kanak-kanak tu berlaku. Bagaimana dia nak bangun pagi pun. Kalau kata you ada anak remaja, dia mesti tidur sekurang-kurangnya 8 jam ke 9 jam sehari. So jangan duk bagi anak-anak remaja you, kalau yang ada kat sini ada anak remaja, jangan bagi dia main game lah, main apa sampai pukul 3-4 pagi. So bila dia bangun, dia akan moody. Dan bila dia moody, dia tak boleh orang kata nak go through hari tu. So make sure anak-anak dapat cukup yang tidur yang cukup. Masa saya ingat lagi, masa saya dalam pantang, mak saya pukul 8 malam je masuk bilik. So jadi benda tu jadi satu amalan dalam saya dan anak-anak saya, di mana pukul 9 tu semua orang dah masuk bilik. Saya akan tarik anak saya semua masuk bilik, tutup lampu, sama ada saya menyanyi dengan dia orang sampai dia tidur atau saya mengaji dengan dia orang sampai tidur. Dan itu jadi satu amalan dalam keluarga sehingga sekarang. Pukul 9, pukul 10 tu dah mengantuk dah. Dan jangan ajar anak tidur depan TV kan.
sambil buka TV, sambil maknanya kita tidak menyediakan ruang selamat untuk anak-anak tidur. Waktu tidur masuk bilik, bukan tidur lambat-lambat dekat hall tu kan, atau buka TV apa semua. Jadi waktu tidur pukul 9 semua masuk. Mak dengan bapak pun masuk juga. Kalau lepas dah tidur semua baru keluar nak masuk. Saya dulu lepas anak tidur semua barulah nak masuk pinggan ke, nak masuk kain ke apa semua. Nak make sure that they have a good sleep. A good sleep is very important, ya. Tidur yang cukup sangat baik. Walaupun ada ibu-ibu yang datang kat saya, ya Allah puan, anak saya pukul 1 gitu tak nak tidur lagi. Saya kata, you buat apa? Saya ni sibuk buat kerja tu, buat kerja ni. Dia suruh tidur tak nak. Dah, kita tinggal semua kerja-kerja kita, bawa anak masuk bilik, biar dia tidur sama kita. Biar dia tidur dulu, dia dah tidur betul-betul nyenyak, barulah kita sambung kerja. Kalau dia nak tunggu kita, memanglah saat ni kita pula nak buat kerja tu, nak buat kerja ni sampailah larut malam. Lepas tu besok pagi bangun, susah. Bila bangun susah tu yang pagi-pagi jadi riuh rendah tu. Sebab anak tidak dapat tidur yang cukup. Ni pasal tidur je tau. Banyak lagi benda-benda yang kita nak share. Okay? Kalau katanya Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia kata jangan kamu memaksa anak-anak kamu mengikut budaya kamu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang bukan zaman kamu. Ni satu yang kita kena faham betul-betul. Tambah-tambah sekarang. Kebanyakan kalau di sini semua ibu-ibu muda dan ada anak-anak umur antara lahir sampai 6 tahun, maknanya anak-anak you di dalam generasi alpha. Dia panggil kalau ikut generation ni pula ada macam-macam. Kalau saya ni dari generasi baby bloomer, orang-orang yang lahir tahun 50-an, 60-an semua tu kan. Kemudian mungkin you all ni mungkin Y generation lah, X atau Y. X kalau tua dah tapi Y kot. Y generation kan. Lepas tu kita ada Z generation dan kita ada Alpha generation. Jadi umur dia berbeza. Kalau yang Z tu yang remaja sekarang lah. Kalau yang jaga yang yang anak-anak bawah 6 tahun ni dia Alpha generation. Dan anak-anak Alpha generation ni dia lahir je dia nampak apa? Nampak gadget, nampak devices, nampak telefon, smartphone, iPad, tab, komputer dan macam-macam lah. Kalau tengok lately dengan Netflix lah, E-Flix lah, segala benda saya pun tak tahu. Kalau dulu kita tahu TV 1, 2, 3 kan. Lepas tu tambah Astro. Sekarang Astro pun orang dah tak pandang sebab ada Netflix lah, ada itu, ada ini. So maknanya dia punya zaman dia accessibility ataupun kemudahan dia untuk mendapat maklumat tu datang dari pelbagai sumber. Kalau dari zaman saya, kita nak tahu apa-apa maklumat, kita kena baca surat khabar. Zaman saya TV pun bukan semua orang ada, orang kaya je ada. Kalau ada pun hitam putih kan. Tapi dari situlah sumber maklumat kita, surat khabar, televisyen pun dari street. Ada RTM, channel 1, 2 ke 3 macam tu sahaja. Kemudian meningkat dan meningkat. Jadi sumber informasi, even nak ambil gambar pun, kalau tengok as simple as mengambil gambar foto kan, dah ni kat rumah hardly see foto album dah kan. Sebab semua ambil daripada telefon saja. Kita ada telefon, boleh dapat gambar, video, semua boleh edit semua kan. Dulu tak ada. Dulu you nak ambil gambar, kena ada apa? Kena ada kamera. Kamera pula kena beli filem. Beli filem masuk 36 dalam tu kan. Lepas tu nak ambil gambar tu kena betul-betul yang elok. Sebab nanti you nak cuci gambar tu. Sebab sekarang you ambil dah 30 kali pun tak apa. You tak suka you delete. Tapi dulu tak boleh. Kalau you tangkap 36 tak elok lah yang keluar. Jadi sebab tu you sangat berhati-hati. Tengok macam mana kita zaman dulu kan berhati-hati tentang sesuatu yang kita buat. Sebab kita nak dapat susah, kita nak orang kata dipaksa melalui proses-proses tertentu. Tapi sekarang dah mudah. Jadi begitu kehidupan anak kita. Maknanya kita kalau kita tengok bandingkan kehidupan anak kita dengan kita, atau mungkin kehidupan you dengan kehidupan saya sangat berbeza. Jadi sebab tu kita tak boleh nak ikut, saya tak boleh cakap dengan anak saya, Ma dulu pergi sekolah, lari teriak darjah 1 sampai tinggal 6 naik basikal sampai 5 batu. Dulu batu-batu kan, 5 km, 10 km je balik. Sekarang you all mama hantar depan pintu je sekolah. Balik pun ambil depan pintu. Kita tak boleh bandingkan macam tu. Sebab zaman dulu lain, dulu tak ada kereta pun, you bawa basikal pun tak ada siapa nak langgar you. Tapi sekarang saya sendiri tak bagi anak saya naik basikal kalau setakat nak pergi sekolah kan. Sebab terlalu banyak kenderaan, terlalu banyak kereta semua dan itu membahayakan. Jadi dan juga kita tahu bahawa keadaan sekarang banyak orang yang kita tak berapa boleh percaya sangat kan. Kita kena kidnap ke apa ke. Jadi berbeza.
Kalau dulu saya kata, mama pergi sekolah 30 sen je belanja. 30 sen tu boleh makan nasi lemak, boleh beli minum, boleh beli kuih. Boleh simpan lagi 5 sen kan. Tapi sekarang kita bagi belanja anak saya, kita berapa? RM30 kot ataupun RM10 kan. Banyak. Sebab satu bungkus nasi ayam sama dengan satu bungkus nasi ayam di sekolah dengan satu pinggan nasi ayam kat luar tu harga dia lebih kurang sama aja. Jadi lain beza. Jadi banyak kehidupan kita yang kita lalui dengan akan yang sedang dilalui oleh anak-anak kita adalah berbeza. So jadi sebab itulah kita kena tahu. Sebab setiap zaman cara hidup berbeza. Jadi kita kena masuk dalam zaman anak kita supaya kita lebih faham. Kalau kita kata ada orang banyak datang kat saya dan cakap, puan penatlah anak saya ni menghadap telefon. Anak-anak saya pun yang menghadap juga, yang mana yang tak kahwin gitu kan. Masih lagi duk menghadap dan bukan anak dah sekarang. Semua orang telefon ni dah jadi macam nyawa. Celik mata cari telefon dulu. Kan? Celik mata cari telefon dulu. Jadi itu adalah kehidupan sekarang. Jadi kita macam mana kita nak embrace, macam mana kita nak menerima kehidupan tu supaya ianya seimbang. Itu sangat penting ya. Okey, bila kita bercakap tentang potensi, anak-anak ni ada potensi. Sebab bila cakap tentang permata, maknanya permata tu sangat sangat mahal. Perlu digilap sampai bercahaya, nak jual pun. Permata yang paling mahal tu permata biru katanya kan. Jadi permata tu adalah potensi anak kita tu. Potensi anak kita tu kita nak tengok. Jadi bila kita bercakap tentang potensi, bagaimana kita nak bentuk potensi anak-anak tu bermula dari pendidikan yang ibu bapa beri. Di peringkat awal lagi. Daripada awal lagi macam saya tadi lah, sesimpel-simpel nak ajar anak tidur malam je. Itu adalah didikan dan asuhan kita sebagai ibu bapa. Makan bersama, bukan makan depan TV kan. Makan makanan yang sihat, bukan makanan dekat makanan segera. Hari ni KFC, besok McD, lusa Domino's ke apa, Pizza Hut macam tu. Makan, itu semua adalah cara hidup, gaya hidup kita. So kalau kita sendiri dari peringkat awal lagi kita mendidik anak-anak dengan cara hidup yang sihat, jadi mereka akan membesar dengan cara hidup yang macam tu lah. Tapi kalau kita dah mulakan kehidupan dia sekecil secelak-celak mata dia dengan kehidupan yang macam saya sebut tadi, dia akan macam tu juga. Jadi sebab tu kita, apa saja yang kita nak didik, nak asuh pada anak-anak kita, perlu orang kata datang bermula dari peringkat awal lagi. Jadi sebagai ibu bapa mesti ada kefahaman tentang perkembangan anak. Dari lahir setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampailah dikahwin. Mesti tahu. Walaupun dia dah kahwin pun, macam katalah anak dah umur 35. Tapi dia macam kerja tak berapa ni. Maknanya dia sedang mengalami konflik dalam dia punya kehidupan. Transition. Dia nak dapat, macam katakan dia bekerja tapi kerja tu tidak stabil apa semua. Jadi nampak dia akan ada berlaku perubahan dari segi tingkah laku, cara percakapan dan sebagainya. Akibat daripada kehidupan yang sedang dilalui oleh mereka. So kita kena faham juga. Ya? Okay, bila cakap tentang perkembangan, ni ada 4 perkembangan penting lah. Manusia lahir, dia ada perkembangan dia. Dia bukan lahir, perkembangan tu datang satu-satu. So ada perkembangan bahasanya, dari segi pertuturan, dia keluarkan apa yang dia cakap, dari segi orang kata, komunikasi dia dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian dari segi perkembangan fizikal, sosial, emosi dan juga kognitif. So setiap perkembangan ni apabila manusia tu lahir je, dia datang dengan serentak. Dia bukan datang fizikal dulu. Dia bukan celik mata tak bercakap diam. Bukan macam tu. Dia cuma dia menerap, menyuluh, merangkap, berjalan, berlari. Semua 2 tahun baru boleh bercakap. Tak. Dia bercakap dulu. Dia bercakap bersama-sama maknanya. Tapi dia melalui proses. Kalau dari segi bahasa, dia mula dengan cooing dia panggil. Kalau baby you sampai umur 2 bulan tak bercooing, tak dengar bunyi, maknanya ada masalah. Mungkin dia mute, bisu. Tak ada keluar langsung suara daripada mulut dia kan. Lepas dah cooing, dah tu dia mula babbling. Dia mula nak bercakap. Apa tu dia start panggil baba, mama, you berkata, oh pandainya, dia dah panggil mak dia apa semua. Tapi masa tu dia dah mula babbling kan. Lama-lama baru dia pick up word sikit-sikit dengan sokongan kita. Dia janganlah bila anak nak babbling panggil mama apa semua kita buat tak dengar, kita tak gawian. Kena sembang dengan anak. Ni mama. Tu babah, abah kan.
Ini opah kan. Jadi kita bercakap dan kita confirm. Benda-benda yang dia cuba cakap tu kita confirmkan. Susu. Bila kita nak bagi dia minum susu kan, susu. Macam tu. Minum. Kalau you nak cakap English pun boleh. Dari segi, sebab kalau ikut dari segi bahasa, apabila kanak-kanak sudah boleh bertutur, pada usia 2 tahun, dia boleh acquire 8 ke 10 perkataan baru setiap hari. So kalau you selalu rajin menyanyi dengan dia, selalu sembang dengan dia, bercakap dengan dia apa semua, so dia akan dapat dia dapat acquire, dapat kuasai perkataan-perkataan tu. Begitu juga sosial emosinya dan juga perkembangan kognitif. Okey, ni saya nak explain satu-satu. Apa yang dimaksudkan dengan perkembangan bahasa? Iaitu komunikasi dan interaksi secara berkesan antara pendidik bersama ibu bapa dan kanak-kanak. Maknanya kalau pendidik tu, dia kena selalu berkomunikasi bersama ibu bapa dan juga kanak-kanak lah. Itu secara communication. Sebab bahasa ni dia ada dua. Satu komunikasi, satu literasi. Komunikasi, how you communicate. Macam mana you berbual dengan ibu bapa, macam kanak-kanak, budak-budak semua tu kan. Itu komunikasi. Kemahiran literasi pula ialah kemahiran awal membaca, menulis, bertutur dan sebagainya. Itu kemahiran literasi. Jadi bila saya sebutkan tadi awal, saya sebut bila kanak-kanak berusia 2 tahun, dia dapat kuasai bahasa, maksudnya apabila kita berkomunikasi dengan kanak-kanak dan apa yang kita communicate tu dia faham, dia akan simpan. So saya kata tadi, sehari dia boleh kuasai antara 8 hingga 10 perkataan. Maknanya dia boleh simpan. Dalam otak manusia ni ada bank word, ada bank perkataan. So dia akan simpan kalau perkataan tu difahami. Jadi sebab tu saya kata tadi, kita kena sembang, menyanyi, bercerita. So every day dia learn new words. Dan words tu mesti faham. Kalau tak faham, otak dia akan tendang, buang. Dia tak nak. Dia tak faham, dia buang. Sebab tu saya selalu pesan dengan cikgu, even dengan ibu bapa, jangan ajar anak membaca dulu, tapi ajar dia berbual. Banyakkan perbualan, bersembang dengan dia, cerita pasal pokok, pasal bila you masak, you cerita ni, hari ni mami nak masak ayam. Ayam ni cara dia masak macam ni. Lepas tu mami nak masak sayur. Sayur ni masak macam ni. Jadi dia dapat perkataan. Dan dia faham. Sebab apa? You tunjuk dia. Dia kata ni nasi. Ni ayam. Ni sambal kan, katakan contoh. Ni pinggan, kita nak letak nasi dalam pinggan. Ni ayam ni nak masak dengan cili. Ni cili. Jadi dia faham. Dia boleh connect. Dia boleh hubungkan antara objek tu dengan perkataan yang disebut oleh kita. Jadi kena faham kalau ikut kanak-kanak ni belajar konkret dulu. Kalau telefon kena tunjuk dia telefon dulu. Kalau cermin mata kena tunjuk cermin mata dulu. Kalau buku kena tunjuk buku dulu dengan dia. Macam tu. Jadi dia tahu. Sebab tu dia belajar konkret dulu. Kemudian baru dia belajar yang abstrak. Yang abstrak maknanya barulah kita nak ajar dia membaca BACA baca. BUKU buku. Macam tu. Tapi dia kena tahu buku tu apa. Macam mana rupa buku. Apa guna buku. So dia kena faham dulu konsepnya sebelum diajar untuk membaca secara simbol. Sebab simbol ni dia mengikut budaya, mengikut bangsa dan sebagainya. Nak membaca, ada kalau bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris tak apalah, huruf sama kan. Tapi kalau you tengok tulisan bahasa Cina, India dan macam-macam bahasa yang ada kat dunia yang tidak menggunakan huruf yang sama seperti kita, even bahasa Arab sekalipun, jadi mungkin sukar untuk dia belajar kan. Tetapi kalau dari segi komunikasi tak ada masalah. As long as they can understand, it's okay. Dan ingat kanak-kanak ni, dia bila dah sampai umur 4 tahun lah, kata dia, some of you here bekerja kat Taska ataupun ada Taska kan. Jadi sampai umur 4 tahun sebenarnya dalam bank word kanak-kanak ni dia dah ada lebih dari 5,000 perkataan. Dan perkataan tu tidak semestinya dalam satu bahasa. Dia can be in many languages, depends on how you expose them to the language. You see, sebenarnya tak salah untuk bilingual atau trilingual ke banyak bahasa, as long as the words yang you cakap tu difahami. Macam saya sekarang, saya bercakap dengan you, saya campur dengan English, saya campur Melayu. Tapi you faham sebab you faham bahasa Inggeris kan. Cuma saya tak pandai cakap bahasa Arab. Kalau saya pandai cakap bahasa Arab lagi bagus lah. So bagi macam mungkin ada pendidik atau guru di sini boleh bercakap lebih daripada 2 bahasa. You can speak at any time. You can speak in Korean. Nanti banyak orang belajar cakap Korea. Katanya bahasa Korea senang. Bahasa Korea senang. Bahasa
apa lagi bahasa-bahasa yang mudah difahami kan. Jadi kita kalau kita boleh cakap Cina, kita boleh cakap Tamil, boleh cakap Arab, boleh cakap bahasa, sepatutnya kan orang Malaysia ni dia boleh cakap lebih dari 2 bahasa. Sebab kita adalah negara yang berbilang kaum, tapi sayang tak pandai cakap, saya lah, saya tak pandai cakap Tamil, saya tak pandai cakap Cina, sikit-sikit boleh lah kan. Tapi saya juga tidak pandai berbahasa Arab kan, sebab saya cuma mengaji Quran, hanya menghafal kan, maknanya kita menghafal dan saya boleh kenal huruf, boleh kenal bunyi-bunyian tetapi tidak faham maksudnya. Jadi sebab apabila dah meningkat dewasa baru saya perasan, saya ni boleh mengaji, saya tak tahu apa yang saya mengaji. Sedangkan Al-Quran tu juga dibaca, dia satu, orang kata datang dari satu bahasa, iaitu bahasa Arab. Tapi kenapa saya tidak belajar bahasa Arab supaya saya lebih faham? Jadi macam tu. Jadi itu yang kita nak tekankan di sini, di mana sebagai ibu bapa kita kena galakkan anak-anak untuk bertutur, berbual dengan mereka. Selalu kenalkan perkataan-perkataan baru, bacakan buku cerita, nak menyanyi pun tak apa, menyanyi dengan anak-anak apa semua tu kan. Jadi mereka dapat kuasai bahasa yang lebih banyak dan pada usia 6 tahun kan, sepatutnya dalam otak ni, Bangwood ni dah ada beribu-ribu, lebih daripada 1000 perkataan. Dan mengikut satu kajian daripada Professor Grant from Oklahoma, saya jumpa dia masa dia dah taupsi sekali tu. Dia cakap, saya kata, I think human can learn 9 languages. Dia said, no, you can learn more than 10 languages, dia kata. Provided you understand the language. Jadi maknanya kita kena faham bahasa tu, baru kita boleh bertutur dalam bahasa tu. Kalau sekadar kita boleh membaca tapi tidak boleh bertutur, ianya tidak memberi makna juga. Macam tu saya kata, macam kita orang Melayu ni kan. Kebanyakannya memang baca Quran. Boleh ada yang sampai hafaz kan. Yang tahfiz tu semua. Harap-harap yang mana yang tahfiz, anak-anak kita yang tahfiz tu bukan saja boleh menghafal ayat-ayat suci Al-Quran tu, tapi juga memahami setiap perkataan, setiap ayat yang mereka baca. Sebab kita tahu bahawa Al-Quran tu adalah sumber ilmu, bukan sekadar membaca saja kan. Dia tu sumber ilmu, maklumat, semua ilmu ada dalam Quran tu. Jadi kalau kita setakat membaca dengan tidak memahami dan mengambil tauladan daripada kisah-kisah dalam Al-Quran tu untuk dijadikan panduan dalam kehidupan manusia, macam kita baca macam tu je lah. Jadi macam saya rasa di sini ramai guru-guru pasti ke, atau guru-guru yang mengajar sekolah-sekolah agama atau sekolah-sekolah tahfiz sekalipun, kuasai bahasa Arab tu supaya apabila you mengajar anak-anak, you sendiri dapat bertutur dengan anak tu dalam bahasa Arab, bahasa tu, dan mereka akan lebih faham. Dan bila mereka menghafal Quran ke kan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran tu, setiap kali dia baca dia faham. Pernah terjadi, saya pergi buat umrah hari tu, dan saya ni duduk di kawasan Kaabah lah, saya mengaji kan. Saya mengaji, ada seorang wanita ni, wanita kulit hitam, dia duduk sebelah saya tau, tapi saya mungkin keturunan Arab lah kot. Jadi saya baca, sambil saya baca, dia duduk menangis kat sebelah saya tau. Saya lupa saya baca ayat apa. Dan saya membaca, bila saya habis tu, dia datang peluk saya, dia kata, very good, very good. Itu dia ingat dalam hati apa dia, rupanya kan. Bila saya balik, saya tengok balik apa yang saya baca tu adalah kisah tentang, saya tak ingat tapi ada satu kisah lah. Tapi dia faham apa yang kita baca. Yang sayangnya, kita yang membaca ni tak faham. Di situlah yang menyebabkan saya rasa, apabila kita membaca sesuatu, biarlah kita faham. Sebab tu kita mungkin macam saya nak belajar bahasa Arab mungkin dah terlambat ke, ataupun saya ni lambat sikit nak belajar bahasa Arab, nak belajar bahasa. So kita baca terjemahan dia supaya apa yang kita baca tu sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kita baca. Itu dari segi pengamal bahasa. So bagi ibu bapa semua, banyaklah bertutur, berbual dengan anak-anak, bercerita dengan anak-anak supaya mereka dapat kuasai bahasa dengan lebih baik, mudah lagi ya. Okey, dan dari segi fizikal pula fizikal ni biasanya dia berkaitan dengan aspek keselamatan dan kesihatan kanak-kanak yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa dan pendidik. Bila cakap perkembangan fizikal, bukan sahaja dari segi kemahiran motor, tetapi juga aspek keselamatan, kesihatan. Tetapi macam kalau kita tengok dari segi fizikal, anak-anak ni bila lahir, kita nampak dari segi fizikal, manusia ni lahir sampai umur 1 tahun, dah boleh jalan dah, laju je kan. Kecuali kalau nak kanak-kanak normal lah, tak ada masalah apa-apa. So itu dari segi kemahiran psikomotor.
Maknanya dia kena membantu kanak-kanak supaya dia dapat mengimbangkan tubuh badan dia. Kita ajar dia berjalan. Semua tu bermula untuk dia dalam proses mengimbangkan badan apabila dia berjalan. Sebab tu dia perlu belajar untuk meniarap, menyulup, lepas tu duduk, lepas tu merangkak, terbangun, berdiri, kemudian jalan. Dan semua tu perlu bantuan daripada kita supaya mereka dapat dia punya kemahiran fizikal tu boleh kemahiran-kemahiran motor tu dia capai dengan baik. Dan selain daripada itu kemahiran dia dua lah, satu motor kasar, satu motor halus. Motor kasar tu yang besar-besar lah, yang macam berjalan, merangkak apa semua tu. Baling bola, tendang bola apa semua. Lari dan lompat apa semua. Tapi motor halus tu juga penting. Tetapi kemahiran motor halus ni dia agak lambat sikit apabila budak dah mula, anak dah mula duduk contohnya ya. Bila baby dah mula boleh duduk, maknanya dia dah ada kuat dah pinggang dia. So dia dah mula makan kan. Jadi bila mula makan tu kita dah boleh ajar dia untuk pegang sudu dia walaupun dia pegang lepas tu terlepas kan. Jadi dia nak masuk mulut susah tapi kita perlu bagi latihan pada dia. Supaya apabila dia berusia 1 tahun sebenarnya anak tu dah boleh makan sendiri. Bukan kita duk suap, dia kejar satu rumah, satu kampung nak bagi makan, tak. Dia dah ada keupayaan tu. Jadi bila dia meningkat lagi umur, bila dia dah boleh berdiri, dia boleh pakai kasut sendiri, dia boleh pakai baju, buka baju sendiri, semua tu sebenarnya pada usia 1 hingga 2 tahun tu dia dah boleh dah. Tetapi sebab kita ingat dia baby lagi, kita buat semua untuk dia. Jadi bila kita buat lama-lama pada satu masa bila dia tidak diberi authority ataupun dibagi autonomi kuasa untuk menjaga diri dia, membuat sesuatu pada diri dia, lama-lama dia tak nak buat. Bila dia tak nak buat, dia suruh kita buat semua. Ini yang berlaku. Ini dari segi perkembangan psikososial. Ya. Dari segi perkembangan psikososial pula, dia ada tahap-tahap tertentu. Macam contohnya pada umur bila lahir sampai 1 tahun, anak-anak ni dipanggil sebagai trust versus mistrust. Maknanya percaya lawan tak percaya. Kalau dia lahir, mak dia selalu, itulah bangun pagi tadi dah senyum dah. Saya tanya kan, senyum. Dia kata, mami aku ni baik, mama aku bangun-bangun, aku buka mata, tengok muka dia senyum aja. So dia percaya pada kita. Itu yang disebut percaya versus mistrust. Atau dia kata aku, bila dia bangun, dia nangis, dia golek sana, golek sini, mak dia tak datang ambil dia. Mak dia duk sibuk nak siap pergi kerja, duk make up, pakai tudung. Saat ni iron tudung tak betul, iron lagi. Anak duk melalak, buat tak tahu. Dia kata, orang dewasa ni tak sayang saya. So dia tak percaya pada you. Dan perasaan tidak percaya itu sebenarnya akan kekal sampai bila-bila. Sebab tu kan dalam kehidupan kita kadang-kadang kita jumpa orang-orang yang prejudis kan. Bila kita sembang dia tentang seseorang walaupun dia tak kenal orang tu, dia kata orang tu kita tak ada kawan. Orang ni macam ni. Orang yang selalu bercerita yang tidak baik tentang seseorang tu sebenarnya dia ada masalah. Semasa kecil dia tidak percaya pada orang. Ataupun dia selalu mengeluh tentang orang tu, mengeluh tentang orang ni. Maknanya dia selalu melihat sesuatu dalam kehidupan dia dalam perasaan yang negatif. So kita kena buang, benda tu dari kecil lagi. Macam tu lah bila dah masuk umur 2 tahun sampai 4 tahun tu yang tadi saya kata. Dia dah ada kuasa autonomi atau rendah diri. Maknanya kalau kita bagi dia peluang untuk buat sendiri benda-benda seperti kemahiran urus diri dia, gosok gigi sendiri, pakai kasut sendiri, sikat rambut sendiri, pada simple-simple, dia akan dapat rasa dia ada kuasa pada diri dia. Ya. Tapi kalau kita tak bagi, dia akan sebenarnya kita sedang membantu dia untuk rasa rendah diri. Semua tak boleh. Bila kita suruh, sebab tu bila kadang-kadang sampai satu extendnya umur, bila kita suruh dia buat, dia kata no, I cannot do, I thought you want to do it for me, why must I do? Itu semua sebab masa kecil kita yang rajin buat semua kat dia. So tak bahagi dia kuasa untuk buat dan dia akan rasa rendah diri dan dia akan rasa memang dia tak boleh buat. Jadi bahaya. Sebab tu masa umur kecil ni kena make sure, sebab tu kena faham perkembangan. Kalau kita faham perkembangan, dia dah boleh buat, bagi dia buat. Sebab kalau tidak, ianya akan mengancam dia punya psikososial tu, dia punya perasaan dia punya gaya hidup dia tu akan ada kaitannya. Ya? Okey, itu dari segi fizikal. Kemudian dari segi emosi. Ya, dari segi emosi. Jadi, emosi ni dia banyak kepada sosio dan emosi. Sosio ialah kemahiran untuk berinteraksi dan bergaul dengan rakan sebaya dan juga persekitaran dia. Ini penting sebab tu kita selalu kena galakkan anak-anak bersosialisasi,
jumpa adik-beradik, kalaupun dia tak pergi taska ke, tak pergi tadika ke, dia duduk rumah, tapi selalu bagi dia peluang untuk bertemu dengan orang kawan-kawan yang sebaya dengan dia. Anak-anak ni lebih selesa dengan rakan-rakan yang umur dia sama, sepupu dia ke kan. Jadi kita ada saudara mara selalu, sebab tu lah hubungan kekeluargaan tu sangat penting, sebab daripada hubungan kekeluargaan ni dapat meningkatkan kanak-kanak punya keyakinan diri untuk bergaul apabila mereka keluar nanti. Tak ada malu-malu apa semua. Tapi sekarang orang semua suka duduk, tak nak campur dengan orang, tak nak masuk, tak pergi majlis-majlis keluarga atau buat makan-makan ke apa semua tu. Sebenarnya itu sangat penting, terutamanya pada anak-anak kecil supaya dapat mengenali ahli keluarga, dia dapat bergaul, berinteraksi dan sebagainya untuk menyediakan diri dia apabila dia keluar di dunia luar nanti. Dia tahu nak sembang orang tua macam mana, nak sembang budak-budak macam mana, semua tu lah. Dan dia dapat sesuaikan dirinya dengan persekitaran, kan? Kemudian satu lagi ialah aspek emosi. Tadi saya sebut tentang psikososial tu kan, ni lah. Jadi bagaimana anak-anak tu dapat mengawal dan meluahkan perasaan serta memberi pandangan dan pendapat. Ini sangat penting. Sebab kalau anak-anak tak boleh kawal, jadi jenis sebab benda tak boleh dapat apa, dia mengamuk, melompat sana, jerit sini sebab tak dapat sesuatu. Jadi kita sebagai ibu bapa perlu bertindak dengan macam mana kita nak belajar untuk membantu anak tu mengawal perasaan dia. Kalau nak marah macam mana. Jadi kita sendiri kena cool lah. Jadi kita pun kena pandai mengawal diri kita. Jangan bila kita marah kat husband atau husband marah kita menjerit-jerit depan anak, jerit-jerit apa semua tu. Dan itu akan menyebabkan anak-anak sendiri pada seterusnya dia sendiri tak dapat kawal perasaan dia. Sebab dia lihat sendiri bagaimana ibu bapa dia tidak dapat mengawal perasaan. Dan juga kena bagi peluang dia meluahkan perasaan. Kadang-kadang budak-budak ni dia pun nak luahkan perasaan, dia nak cerita juga masalah dia. Dia nak cerita juga apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Dia juga nak kongsi, kadang-kadang dia kena bully kat sekolah ke, kat taska ke, ataupun adik-beradik dia sendiri bully dia. Dan kita kena jadi, ibu bapa perlu menjadi pendengar yang setia. Dengar tanpa prejudis. Ini sangat penting. Jangan kata, alah awak yang ngada-ngada, sebab itulah jadi macam tu, sebab tu awak kena bully. Awak tak tahu jaga diri. Jadi kita selalu memberi pandangan-pandangan negatif kepada anak-anak, dan ini menyebabkan tadi saya kata, dia punya self-esteem tu, dia rasa keyakinan diri akan menurun. Lama-lama dia rasa dia, itu yang jadi rendah diri tu, sebab walaupun dia balik, dia berkongsi dengan mak dia nak cerita, mak dia tak nak dengar. Mak dia tak nak tolong dia, tak nak comfort dia, sekurang-kurangnya untuk comfort dia. Kata tak apa, bila abang pergi sekolah, abang nampak lagi budak yang suka bully, jangan dekat dengan dia. Dan kalau dia bully lagi teruk, abang pergi jumpa cikgu. Tengok, mengadu dekat cikgu. Kalau cikgu tak dapat, tak mau juga tak mengadu dan cikgu tak membuat ambil tindakan, abang balik, mama nanti pergi jumpa dengan cikgu. Kita akan atasi masalah ni. Barulah dia rasa confident, kan? Ini kita pula marah dia balik, kan? Tunjuk awak hero sikit, lawan sikit, jangan naik. Jadi bukan semua anak-anak tu ada kekuatan tu. Manusia ni dilahirkan dengan berbeza-beza kekuatan, ya. Jadi kekuatan emosi biasanya datang daripada sokongan kita. Sebagai ibu bapa, sebab kita yang bagi dia punya emotional kuat, dia punya confident tu. Kalau dia buruk seburuk mana sekalipun, tetapi sebab mak dia selalu puji dia cantik, mak dia puji dia pandai, mak dia puji dia bijak apa semua, dia tak lawa ke, dia tak cantik ke, dia pendek ke apa, dia punya confidence selalu tinggi sebab mak dia dah tanamkan rasa keyakinan diri tu. Jadi apa saja orang kata, dia tak heran pun. I am myself. I don't care about what you feel about myself. But I know myself very well. I have confidence. Dan tu penting tu tau. Sebab pernah berlaku apabila dari kecil kena kutuk buruk lah, gelap lah, hitam lah, pendek lah, rambut macam ni lah, hidung kembang lah, mata sepik lah, apa semua tu akan menyebabkan rasa rendah diri. Bila you rasa rendah diri atau dipanggil sebagai inferiority complex, rasa rendah diri tu, dan perasaan itu kalau dah bermula dari kecil, dia akan kekal sehingga dewasa. Itu bahaya. Itu kita tak nak. Kita nak anak kita biar membesar dengan keyakinan diri walau dalam keadaan apa sekalipun diri dia. So dia akan membuatkan orang akan terima dia macam diri dia tu macam tu. Dan dia tak heran tu. Dan satu lagi ialah kena beri peluang pada anak-anak untuk beri pandangan dan juga pendapat. Itu penting.
Sebab pendapat, pandangan ni kadang-kadang mak bapak ni memang tak nak dengar pun kan. Kita rasa kita yang pandai, kita buat keputusan sendiri. Tak pernah pun tanya, adik suka ke nak pergi sekolah asrama penuh ni? Kalau boleh tak nak. Tak. Mak nak you pergi. Mak tu, mama dulu duduk MRSM, bapak pun duduk MRSM, so you pun kena duduk MRSM juga. Mama dulu buat medical apa semua, you pun kena buat medical. Tak boleh sebab dia pun ada pendapat dia ada pandangan, dia ada cita-cita dia sendiri. Sebenarnya banyak dah kes-kes ni, kawan-kawan saya sendiri. Sebab bapak dia seorang doktor, pakar, mak dia doktor juga tapi doktor bukan medical lah. Jadi bapak dia nak juga anak jadi doktor. So hantarlah pergi overseas selepas 4 semester, anak dia balik, dia cakap, Mami, I don't think I want to continue. I cannot continue this. I don't like it. And then mak dia tanya, so if you tak nak buat medical, nak buat apa? Dia nak buat culinary. Dia nak jadi chef. Dia kata dia nak jadi tukang masak. Dan mak dia kata, kenapa from the very beginning you tak cakap? Dia kata, I told you I don't want to take medical but you insist me to take. So I have to take because you want me to take. And this is, you see this thing happen bukan among keluarga biasa-biasa. Professionals, ibu bapa professionals kan, tetapi masih menetapkan apa yang anak dia mesti jadi bila dewasa. That is very wrong. Yang tu yang kita tak nak. Kita sepatutnya, kita dengan anak ni macam main layang-layang kan. Kita main layang, kita lepas bagi dia layang tinggi lah mana pun. Tapi kalau kita nampak macam ada bahaya atau tak kena, kita tarik balik. Kita tarik, bayang tu kan kita akan tarik, kita tarik balik. Lepas tu kita betulkan. Jadi dengan anak-anak pun macam tu juga. Kita kena bagi dia peluang. Kalau kita tengok ada yang sesuatu yang tak kena, kita panggil balik, kita sembang balik. Do you think you can do it? Bukan kita tak boleh terus lepaskan dan kita tak boleh terus tarik. Maknanya ikut cakap kita lah. Banyak saya, ada kawan saya anak sampai belajar, sampai ke UK, sampai mana, ambil masters and all that. But at the end of the day, she's not interested because she wants to be architect. Tu tengok. Kan, jadi macam tu lah. You sendiri yang menetapkan, bila kita yang menetapkan anak kita punya hala tuju kehidupan dia, kadang-kadang tanpa memikirkan apa minat sebenar anak kita. So you have to get to know tu. Sebab apa? Itu sangat penting. Okay, dan kita cakap lagi satu perkembangan yang perlu difahami ialah kognitif. Ni kognitif ni kalau ikut perkembangan kognitif, kalau ikut Bloom punya taxonomy, dia kata manusia ni kan mencapai optimum kematangan dia pada usia 18 tahun. Sebab tu dalam konvensyen hak kanak-kanak ditetapkan kanak-kanak adalah yang berusia 18 tahun dan ke bawah. So jangan kalau siapa ada anak remaja umur 14-15 kata ni dah besar dah. Pandai lah bawa diri, jangan. Kalau dia buat kesalahan jenayah, you yang kena tanggung. Nak kena bayar denda ke, nak kena pergi bengkel ke, nak kena anak masuk penjara pun. Kalau anak you tak ada duit nak bayar denda, anak masuk penjara. Tapi you kena tanggung semua sebelum usia 18 tahun. So maknanya sepanjang anak berusia 18 tahun ke bawah, itu adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. So maknanya baru sampai tahap kematangan selepas 18, adult, dipanggil young adults, awal dewasa tu tak apa. Itu pun dipanggil sebagai awal dewasa, masih dianggap muda lagi lah juga kan. Jadi dari segi perkembangan kognitif ialah bagaimana kemahiran seseorang berfikir dan menyelesaikan masalah. Jadi dalam perkembangan kognitif ni selalu dikaitkan dengan cara berfikir, cara menyelesaikan masalah dan sebagainya. So bila anak berada di sekolah, the focus will be on maths, on science kan, semua tu. Tapi sebenarnya perkembangan kognitif dengan perkembangan bahasa ni saling berkait. Kalau kita tidak boleh kuasai bahasa dengan baik, kita tak boleh kuasai pembelajaran bagaimana nak selesai masalah dengan baik, bagaimana nak berfikir kalau otak tak ada perkataan nak fikir apa kan. So dia saling berkait. Jadi itu kemahiran berfikir tu mesti orang kata mesti bersaing atau bersama-sama dengan kemahiran bahasa. So whatever the language that the children learn, it will help them to think. It will help them to solve the problem. Tu perlu tu. Kalau tidak ada, kalau bahasa tak boleh kuasai bahasa, boleh membaca tapi tak tahu apa yang dia baca. Banyak budak-budak yang bila kita tanya baca apa, tak baca je lah. Nak hafal. Bila exam, yang mana hafal tak keluar, lepas tak tahu nak jawab macam mana. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak dia ada kefahaman. Kemudian dalam perkembangan kognitif, sebenarnya dalam peringkat awal perkembangan kognitif kanak-kanak, kalau ikut Piaget dia kata 0 hingga 2 tahun, kanak-kanak belajar melalui pengalaman.
Pengalaman yang mereka dapat daripada penggunaan deria. So kita tahu deria ni ada 5 kan. Kita ada telinga untuk mendengar, kita ada mata untuk melihat, kita ada hidung untuk bau, kita ada lidah untuk rasa dan kita ada seluruh badan kita untuk menyentuh kan. Itu adalah kemahiran deria. Dan pada usia awal, 2 tahun pertama ni, anak-anak tu, baby tu dia belajar menggunakan deria. Sebab tu kita tengok macam, saya tengok cucu saya yang terbaru lah, cucu saya baru umur 4 bulan. Dia dapat apa je, masuk mulut. Dapat apa je, masuk mulut kan. Tu dia guna deria. Sebenarnya dia bukan, kita kan kata dia ni suka mengutip. Tetapi sebenarnya dia sedang belajar. Boleh makan kan tak boleh makan. Mana-mana makan tak, kalau dia rasa pelik dia buang kan. Kemudian dia guna untuk bila dia dengar suara, menggunakan deria telinga, dia dengar suara mak dia. Dia dengar suara bapak dia, dia cari. Mana bila kita panggil nama dia, cucu saya tu nama Mariam. Mariam, dia cari mana Mariam, mana orang cari dia. Dan dia boleh hitung bau, dia tahu ni bau opah dia. Yang ni bau apa, bau mama dia, dia tahu tu semua. Jadi dia belajar dengan menggunakan deria untuk mendapatkan pengalaman. Pengalaman maknanya dia tahu bila dia dengar selalu suara bapak dia, dia dapat pengalaman ni suara bapak dia. Ni suara mak dia. Bau, ni bau mak dia. Dan dari situ dia build the pengetahuan. Maknanya the knowledge tentang seseorang itu. Dan dari situlah kanak-kanak dapat kemahiran belajar. Jadi penggunaan deria tu sangat penting pada peringkat awal lah. Ya? Okey, itu dari segi perkembangan. Sekarang saya nak touch tentang apa beza dia perkembangan dan juga pendidikan. Ada banyak perbezaan tau. Tapi sebenarnya dia saling berkait. So bila bercakap tentang perkembangan, ianya merangkumi fizikal, sosio-emosi, kognitif dan bahasa. Ianya berlaku secara serentak dalam diri manusia mengikut umur dan juga kebolehan. So perkembangan ni dia berlaku secara serentak. Saya dah explain tadi kan, bahasa lah, fizikal, sosio-emosi, kognitif dan sebagainya. 4 tu, itu adalah perkembangan manusia. Dan dia adalah fitrah manusia. Maknanya memang kita punya fitrah. Memang keluar semua perkembangan tu ada. Tetapi in order untuk kita mencapai satu tahap perkembangan yang maksimum, yang sepatutnya pada usia tertentu, dia memerlukan pendidikan dan juga asuhan sebenarnya. Pendidikan tu pentinglah. Jadi dalam pendidikan tu kita beri dia pengalaman, kita bagi dia pengetahuan, kita bagi dia kemahiran dan kita bentuk sikap dia, sikap ataupun tingkah laku, attitude lah kita katakan, yang kita rangsang melalui pelbagai pendekatan dan strategi pembelajaran. So you guna macam-macam approach lah. Mungkin you suruh hafazan saja. Itu strategi. Menghafal kan. Atau you buat projek, buat macam-macam projek supaya kanak-kanak faham kan. Macam-macam lah pendekatan yang digunakan untuk untuk meningkatkan perkembangan tadi. Jadi itu pendidikan. Jadi tujuan dia adalah untuk menyokong perkembangan. So sebab itulah pentingnya anak-anak ni pergi sekolah, pergi tadika, pergi taska semua untuk mendapat pendidikan supaya perkembangan mereka boleh dirangsang mengikut tahap perkembangan, mengikut umur, mengikut kebolehan, mengikut keupayaan dan yang paling penting mengikut kesediaan kanak-kanak itu sendiri. So kita kena faham lah yang kedua-duanya perkembangan dan pendidikan ni saling berkait antara satu sama lain, tetapi pendidikan tu harus diberi mengikut tahap perkembangan yang betul. Jangan mengikut expectation, jangkaan. Kita kata, 2 tahun kalau ikut, dah boleh cakap, okey, mari kita ajar baca. Lepas tu yang bila budak-budak paksa-paksa tu, bila sampai satu tahap umur, 10 tahun, dia dah boleh baca dia 4 tahun dah. Masuk 10 tahun dia dah jemu. Sebab apa? Kita dah push dia, bukan ikut tahap dia. When come to one point, dia jadi boring, dia turun. Jadi kita ikut pelan-pelan, ikut tahap tu. Tak ada benda yang kita nak kalut sebab dia ada 18 tahun untuk habiskan umur kanak-kanak tu. Jadi kita take it slowly dan mengambil masa. Sebab sebenarnya dari segi perkembangan tadi dia kata 50% daripada perkembangan kanak-kanak ni sudah dicapai pada usia bawah 6 tahun. Masih dia duduk kat taska, kat tadika ni, dia dah capai dah. Jadi bila dia dah capai tu, yang nak dapat lagi 50% tu mengambil masa lama. Dekat 12 tahun kan. Kalau 6 tahun, lepas tu 18 tahun. 12 tahun. So dia tu lambat. Slow. Tapi kita perlu bantu dan sokong. Yang paling penting masih peringkat awal. Tapi peringkat awal ni bukan nak suruh
dia capai perkembangan mengikut tahap umur 15 tahun ke 18 tahun, tak payah. Kita ikut je perkembangan anak-anak tu. Ya? Jadi barulah kita tidak punya expectation tu tidak melampau-lampau sangat. Lepas tu kita stres kan. Okay. Kemudian kita bercakap tentang keperluan kanak-kanak. Dalam kehidupan manusia memang ada keperluan. Kalau ikut teori keperluan Maslow tu ada 5 tahap kan. Tahap pertama ialah fisiologi. Tahap di mana keperluan asas perlu dipenuhi. Keperluan asas kanak-kanak kita tahulah, kita kena make sure dia ada tempat tidur, shelter lah, tempat kediaman, pakaian, makanan dan juga semualah yang berkaitan dengan fisiologi dia. Kesihatan dia, semua tu perlu diberi perhatian. Sebab itulah keperluan penting seorang manusia. Maknanya keperluan asas seseorang untuk hidup kan. Dalam Convention Right of the Children pun dia ada sebut tentang hak untuk survival atau hak untuk kelangsungan hidup. Dalam hak untuk kelangsungan hidup, keperluan fisiologi ni perlu dipenuhi. Sebab itu paling penting untuk anak-anak supaya dapat membesar. Ya? Kemudian yang kedua ialah keselamatan. Kita kena pastikan anak-anak kita berada dalam keadaan selamat. Dan bila bercakap dengan keadaan selamat, bukan saja keselamatan fizikal atau persekitaran dalam rumah, luar rumah semua. Keselamatan emosi paling penting. Supaya dia supaya tidak menjejaskan kesihatan mental dia. Jadi itu sangat penting lah, kena pastikan anak sentiasa seronok, gembira, ceria, tidak ada ketakutan dan sebagainya supaya dia dapat rasa keselamatan emosi tu paling orang kata dapat dijaga. Dan yang penting in order kita untuk mencapai semua ni, lagi satu yang paling penting ialah kasih sayang. Kasih sayang ni sangat penting. Semua manusia perlukan kasih sayang. Walaupun kita orang dewasa, macam bagi you all yang mana yang dah kahwin ni, ada suami semua kan, satu hari tiba-tiba suami bawa balik bunga, ni untuk yang, apa perasaan you? Walaupun hanya bunga ros utuh, you rasa sangat bahagia sebab rasa dikasihi dan disayangi. Begitu juga kanak-kanak, ya, selalu peluk dia, pagi ni dah peluk dah semua anak-anak you. Kalau anak-anak kecil, anak besar pun tak apa, saya peluk anak-anak sampai besar, ya. Peluk dia orang kan, tepuk belakang dia, usap kepala dia, bila tidur, anak tidur pergi gosok-gosok kepala dia, bisik-bisik kat telinga dia, kata mami sayang kamu tau, besok nanti besok boleh bangun pagi, kita cakap benda-benda yang baik untuk anak-anak, tunjukkan kasih sayang tu ya, melalui sama ada kata-kata, pelukan dan apa yang kita buat tu biar menunjukkan yang kita sayang pada anak-anak kita. Sebab kasih sayang ni penting ya dalam pada setiap diri manusia untuk meneruskan kehidupan. Sebab kalau kita hidup dengan tanpa kasih sayang, kita rasa macam apa yang kita buat ni semua macam forward. Tak ada apa kan. Dan akhirnya ialah perlukan penghargaan. So untuk anak-anak sekalipun, dia perlu penghargaan. Kalau dia boleh buat sesuatu, dia achieve something. Kalaupun dia tak achieve, selalu beri pujian, selalu beri galakan. Kata, it's okay, you cannot do now, it's fine, you can do it later. Ataupun you boleh buat kemudian, you boleh I know you can do it. Mungkin sebab semalam you demam, so that's why you cannot do this. Mungkin you boleh kaitkan apa yang berlaku pada anak-anak yang menyebabkan mereka tak boleh achieve pada ketika itu. Tetapi masih menghargai. Apa sahaja. Sebab apabila dia rasa diri dia dihargai, dia akan buat lebih baik lagi. Siapa-siapa pun, kalau you masak-masak kan, sedap semua, lepas tu anak-anak you pun kata sedap lah mami masak hari ni, you tak apa, besok mama masak lagi. Saya memang terkenal lah tukang masak kan. Macam hari ni, besok kita dah plan dah, anak-anak saya semua kata, Ma, tomorrow Sunday let's have something to eat. Kami nak makan ni. Jadi setiap anak tu ada dia ni nak makan ni, nak makan ni, nak makan ni, nak makan ni. So okay, jom kita masak sama-sama. So saya walaupun penat nak kena masak untuk semua orang, tetapi sebab kita rasa dihargai, so kita hilanglah penat tu, kita rasa seronok tengok anak cucu makan. Benda ni simple aja, tetapi kita rasa dihargai. Tak mau kata, bila kita masak, husband kata apa, kita sedap ke? Okey lah, boleh lah. Macam rasa macam nak ambil kari tu kan, tuang ke kepala kan. Sebab rasa tidak dihargai, sebab bila dia kata okey lah, macam tu kan. Kan, jadi kita mahu dihargai, bukanlah nak suruh puji melambung-lambung, tapi katalah, sedap, memang you memang best masak macam tu. Ada suami yang pandai ambil hati, ada suami yang macam like bowl, bahawa tak kisah, ada juga kan. Okay, sekarang kita nak tahu bagaimana anak-anak kita belajar. Ya,
Okey, sebelum saya sambung, semua diam. Ada orang kan? Ada. Kalau ada soalan pun boleh tanya saya. Tak payahlah dengar saja. Mungkin saya boleh buka soalan kalau siapa-siapa nak tanya sebelum saya sambung slide yang seterusnya. Ada nak tanya-tanya soalan tak? Tanyalah soalan. Ada soalan ke? Hmm. Tak ada? Diam je ke sambil tengah goreng nasi kuning tu. Assalamualaikum, Prof. Ya, Waalaikumsalam. Bukan Prof, Jamiah aja. Puan Jamiah sahaja. Tak ada Prof-Prof saja. Okey. Okey, minta maaf. Okey, Puan, macam ni. Ya. Saya nak tanya, anak saya ada dah berumur 24 tahun lah. Oh, dah. Tapi masih ada sifat apa merajuk yang kuat. Macam mana tu, Puan? Oh, merajuk. Lelaki perempuan? Perempuan. Perempuan. Adalah benda mengajuk tu, kalau apa boleh bagi contoh, dia mengajuk sebab apa? Satu contoh kalau yang boleh membuat dia berasa merajuk. Kalau kata macam contohnya apa yang dia biasa buat tu kita tegur, macam contohlah kata kadang bila dia balik kerja dia penat, dia tidur. Kemudian dia tak mandi ke wash up ke apa kan, dia tak solat lagi. Tapi kita gerakkan dia, suruh bangun, solat, suruh dia mandi, lepas tu boleh lah tidur terus kan. Tu dia sentap lah, dia mengajuk lah. Oh, merajuk. Dia tak suka lah bapak ke mak dia tegur dia macam tu. Sebenarnya kan, benda ni dia bukan jadi anak saya pun dia macam tu juga kan. Jadi sebenarnya dia bermula dari kecil lagi. Jadi sebab bila dah umur 24 tahun kan, maknanya dia sudah masuk ke alam orang kata awal dewasa yang sepatutnya sudah boleh bertanggungjawab pada diri dia lah. Jadi macam mana kita nak bantu dia supaya walaupun dia dah usia 24 tahun tapi dia boleh orang kata bertanggungjawab. Sebenarnya yang tadi tu dia lebih pada diri dia sendiri. So bila bertanggungjawab pada diri sendiri maknanya dah mandi, nak tidur tu mandilah dulu kan, buanglah, pakailah pakaian bersih dan sebagainya kan. Tapi kita juga sebagai ibu bapa kena cuba faham dia macam mana keadaan kerja dia, adakah meletihkan, sangat letih apa semua tu lah kan. Jadi mungkin apabila pada waktu lain you kena berbual dengan dia. Kakak ni kerja kat kakak ke adik ke panggil dia, adik kerja tu susah ke, macam mana kerja adik, sampai memang letih ke, sebab bila balik bapak tengok sampai tak boleh nak mandi, tak sempat nak mandi, sampai nak kena tidur kan, macam tu. Jadi kita kena belajar untuk memahami suasana dia bekerja. Sebab memang kita kadang-kadang bila anak dah besar, kita tak tanya dia punya problem kat tempat kerja kan. Kita tak tanya dia macam mana hari ni je, okey ke, kawan-kawan okey ke, bos okey ke, kan, sebab kita ingat dah besar dah, dia pandai lah kan. Jadi kadang-kadang kita sendiri kena faham, kena belajar berbual dengan anak tu supaya kita sendiri dapat empati dengan ataupun memahami keadaan dia bekerja tu yang menyebabkan dia tak, bila balik tak nak mandi, tak nak apa semua tu kan. Dan mungkin cara kita tegur tu pun kadang-kadang ni yang orang kata orang muda-muda jadi dia macam irritating lah, dia sakit, dia itu yang buat dia jadi sentap, sebab kita mungkin akan ulang benda yang sama banyak kali. Kan bila kita ulang banyak kali lama-lama dia jadi sentap lah tu, macam tu kan. So maknanya bila ada masa waktu-waktu yang selain daripada waktu yang kita nak tegur dia tu, kita kena berbual dengan dia, kena sembang dengan dia. Bukan apa kata ayah tengok kau balik ni sampai tak sempat nak mandi, sampai ni letih sangat ke kerja kat situ. Ayah rasa elok bila balik nanti, sepatutnya bila balik kerja letih macam mana pun, bersihkan diri dulu, kalau nak kena solat dulu, lepas tu tidur lah, tak kisahlah. Tetapi bukan waktu yang you gerak tu you nak popek-popek, dia takkan dengar lah. Dia kena waktu-waktu macam bawa kereta, macam masa bersendirian. Sebab anak-anak yang di awal remaja tak suka ditegur di depan ataupun secara umum macam tu kan, ataupun secara depan-depan adik-beradik, sebab seolah kita memalukan dia atau jatuhkan dia punya air muka lah.
because they don't like it. So saya selalu macam saya punya pengalaman sendiri dengan anak-anak, kadang bila saya drive dengan dia, saya akan sembang. Kenapa yang nampak letih sangat 2-3 hari? Baru dia cerita. Dia kata, tapi saya nanti kata letih lah katakan, tapi balik mandi lah, takkan sampai tak mandi tu. Lepas tu dia berubah sikit. Lepas tu dia buat balik, lepas tu tegur balik. Dia akan macam tu lah kan. Tapi kita kena tegur bukan dengan cara waktu ketika tu, sebab dia tak akan terima. Dia akan marah sebab dia sendiri dah letih kan. Cubalah insyaAllah kan. Okay. Terima kasih banyak Puan. Ya, terima kasih. Ada lagi tak? Ada yang lain ni nak join? Nak tanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada saya sambung sekarang kita nak tahu tentang cara anak belajar. Anak-anak belajar pun ada banyak cara. Saya kata tadi kalau kita ada 6 ke, 8 ke, 10 ke, masih cara dia belajar tak sama. So lepas ni mungkin you all balik rumah lah. Lepas ni dengan anak-anak cuba perhati. Anak ni belajar macam mana? Anak A macam mana? B macam mana? C macam mana? Saya 6 orang anak, 6 orang cara belajar berbeza. Ada yang nak kena dengar lagu, ada nak tengok drama tapi pegang buku macam-macam cara lah dia orang belajar untuk dia nak faham. So jadi maknanya berbeza. So yang pertama cara belajar kanak-kanak ialah cara visual. Visual ni maknanya cara dia melihat lah, maknanya menggunakan penglihatan. So mereka ni biasanya cenderung untuk ingat muka dan bukannya nama. Maknanya dia lebih ingat pada muka. Dia benda-benda visual ni dia benda konkret lah, dia nampak baru dia faham. Kalau ni dia belajar tentang maknanya dia nak faham sesuatu, dia kena tengok muka orang tu, tapi dia mungkin tidak ingat nama dia. Dan mereka ni adalah pembaca yang baik. They like to read, mereka suka membaca dan mempunyai imajinasi yang baik. Maknanya apa yang dia baca tu dia boleh faham. Dia punya imagination tu baik. Di mana dia memahami kandungan bacaan tu, dia boleh imagine benda tu macam mana. Dan mereka ni bertindak balas terhadap arahan sama ada menggunakan bahan bacaan, poster, graf dan video. Maknanya bila dia belajar, dia tengok apa yang dia baca, dia faham. Ataupun dia tengok di poster, dia senang lah. Dia visual, dia belajar secara visual. Dia senang bila dia baca tu, dia faham. Bukan semua orang yang membaca, dia faham apa yang dibaca lah. Tetapi orang yang visual ni, apa dia baca, dia tengok dekat poster atau dia hanya menonton video sekalipun, dia boleh pick up the knowledge yang dia nak belajar tu. Itu cara pembelajaran secara visual. So kalau anak you belajar sambil membaca, sambil tengok video, tak ada masalah lah. Kan? Dia faham dua-dua sekali. Kan? Itu secara visual. Kemudian yang kedua ialah auditorial. Auditorial maknanya pendengaran. Dia lebih suka mendengar dari baca buku. So dia bila dalam kelas, kita tak nampak pun dia salin nota ke apa ke, tapi dia dengar, dia very good. Dia akan dengar je apa yang cikgu, walaupun mata dia pejam. Ya? Dia hanya akan membaca dan bila dia membaca, dia akan membaca dengan kuat. Mungkin ada anak-anak you tengok dia baca buku, dia baca kuat-kuat. Sebab dia nak dengar suara dia. Bila dia dengar suara dia, baru dia boleh faham apa yang dibaca. Yang visual tadi, dia tak perlu baca kuat-kuat. Dia baca je, dia boleh dapat cakap dah. Dia dah boleh bayangkan. Tetapi anak yang auditorial ni, dia baca, dia kena baca kuat-kuat. Macam mana dia dengar cikgu dia bercerita, macam tu dia kena dengar suara dia bila membaca buku. Jadi mereka pula suka berbincang dan berbahas. Maknanya setiap topik tu dia suka sembang. Dia akan cakap, kalau ada perbualan tentang tu lagi dia faham. Sebab dia ni lebih kepada dia nak berkomunikasi, banyak berkomunikasi. Ya. Jadi kita kena sembang. Macam kalau you ada anak yang auditorial, dia kata dekat you, mama tak faham lah sejarah ni, boleh tak? Jom kita baca sama-sama. Lepas dah baca, kita tanya dia soalan, kita bincang dengan dia. Oh macam ni rupanya Sultan Melaka ni datang ke Melaka, macam ni nama Melaka. Oh macam mana Melaka dapat nama dia? Oh macam mana Singapura dapat nama? Saya bagi contoh lah kan. Singapura dapat nama macam ni. Jadi you berbincang dengan dia dan dia akan faham. Senang aja dia belajar nanti. Ya? Itu yang auditorial. Kemudian ada anak belajar secara kinestetik. Kinestetik ni maknanya dia yang terbaik dengan membuat eksperimen dan melibatkan diri. Dia hands on. Kalau dia nak belajar sesuatu, katakan you nak ajar dia masak, you tak boleh bagi dia, you tak boleh cerita je kat dia. You kata okey, ambil, katalah masak nasi ayam. Okey, basuh beras, lepas tu bubuh air, bubuh butter, lepas tu bubuh bawang ke apa, lepas tu ayam tu rendam, you cakap je kan. Maknanya you hanya cakap je dengan dia, dia tak faham. Dia tak boleh buat lepas tu.
Ataupun you bagi dia resepi, baca je resepi ni, buat. Dia baca tapi dia tak boleh buat. Maknanya dia bukan auditoria, dia bukan visual tetapi dia kinestetik. Dia boleh dengar, dia boleh membaca tetapi dia kena buat. Sebab kalau dia tidak buat, apa yang dia dapat tu, dia tak buat, maknanya dia tidak terlibat semasa nak buat nasi ayam tu, dia tak boleh buat lepas tu. Jadi kalau bagi je buku resepi kat dia atau cerita je kat dia, dia kata apa kita buat? Nak buat macam mana? So you kena duduk dengan dia dan buat bersama-sama. Dia ni faham budak kanak-kanak macam ni, dia memahami pembelajaran melalui amali. Maknanya you have to do it yourself. Menggunakan bahan-bahan manipulatif, main peranan, bermain, kalau budak kecil ni bermain dengan barang permainan, membina sesuatu struktur dan sebagainya. Sebab tu macam bagi anak-anak yang kinestetik ni kan, macam pasang puzzle, main Lego kan, blocks kan, kalau budak-budak kecil ni semua ni kan. Jadi ni penting sebab dia memang kena buat sendiri, dia kena pegang, dia kena, itulah dipanggil kinestetik. Dia kena buat secara amali. Tidak boleh hanya mendengar atau hanya melihat saja, tapi dia tak akan faham benda tu. Okay? Untuk nak bagi ni tentang kefahaman lah. Kemudian secara lisan. Kanak-kanak gemar belajar, dia suka belajar, sama ada tak kiralah dengan mendengar ataupun membaca, dan mereka mempunyai memori yang sangat baik. Dan akan membaca dan menulis semula nota-nota mereka. Ni belajar secara lisan. Maknanya bila dia baca sesuatu dia akan tulis. Dia suka dengar, bila dia dengar dia mesti take notes. Maknanya dia dengar orang bercakap, dia dengar ceramah, yang ni yang jenis take notes kan. Ambil nota pendek apa semua, apa tu, dia tulis balik apa yang dia belajar, apa yang ni dia akan dia tulis semula. Dan dia akan membuat senarai kata kunci apabila belajar. Maknanya dia ada keyword dia yang mudah dia nak ingat. Yang ni dia take notes. Jadi maknanya dia pick up. Yang ni dipanggil sebagai juga secara disebut lisan dipanggil sebagai dipanggil whole language approach, pendekatan yang menyeluruh. So apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia buat, yang tiga-tiga kat atas tadi saya cakap tu, dia buat balik nota-nota untuk dia faham. Dia buat keyword dia, nasi ayam, ayam, kena buat, dia simple, maknanya dia pendekkan tetapi dia lebih faham. Okay. Kemudian satu lagi cara ialah logik. Logik. Ni orang yang otak kiri lebihan ni. Ya. Logik. Maknanya kalau tak logik dia tak faham, dia tak boleh terima, dia tak boleh campur 2 campur 2 tak jadi 4, dia tak boleh terima. Kan? Kanak-kanak ni sangat mahir dalam penaklulan matematik dan logik. Dia sangat sharp. Dia sangat sharp dalam sebab tu kita kata dia belajar secara logik. Logik ni maknanya jawapan dia sangat objektif. Kalau A lah, kalau B lah, tak boleh tukar-tukar. Dia boleh menyelesaikan masalah nombor dengan mudah. Suka permainan strategi. Maksud permainan strategi ni macam main monopoli, even main congkak, main semua permainan yang perlu berfikir, yang ada strategi. So budak-budak macam ni dia boleh create game. Sekarang kan banyak dia orang buat game-game yang dekat TV yang dekat smartphone buat game tu kan. Main permainan-permainan macam-macam tu, strategi game lah dia panggil. Jadi mereka cuba memahami segi sebalik jawapan tu. Kenapa 2 campur 2 4? Sebab dia nak logik, dia nak jawapan yang tepat, dia nak tahu sebab kenapa berlaku. Kalau tidak ada sebab, benda tu kalau macam rare, macam kosong, macam tu dia tak boleh terima. Saja dia tak suka. Dia tak nak macam tu, dia nak kenapa tak suka. Kenapa tak boleh. Kenapa bila 2 campur 2 bukan 4, kenapa? Mesti ada sebab. Jadi dia logik, dia akan mencari sebab musabab kenapa sesuatu itu berlaku. Jadi orang macam ni dia berfikiran lebih mendalam kan. Dia ni saintis lah, physician kan, mathematician. Dia orang boleh come up with formulas dan sebagainya untuk mencari jawapan kepada persoalan-persoalan. Macam kita kalau orang yang biasa ni, dia tak apalah ni okey je, macam ni je. Kita terima. Tetapi orang yang cara belajar yang berfikiran logik, dia akan mencari jawapan sampai mendapat jawapan yang mereka rasakan jawapan itu adalah yang tepat dan terbaik. Itu cara dia belajar. Okay. Social pula. Ini budak-budak yang jenis nampak huha. Mereka belajar, dia suka belajar ramai-ramai. Dia belajar secara sosial lah. Dalam grup, pergi rumah kawan, buat group study kan, pergi library, buat group study, dan selalu berbual, berkomunikasi dengan baik, gemar bercakap dengan orang lain. Biasanya anak-anak macam ni sangat aktif di sekolah.
aktif dalam kelab, dalam persatuan, jadi presiden kelab, jadi mesti orang yang menonjol, diri mereka sentiasa tonjol. Kalau jadi pengawas pun memang popular pengawas, bukan yang garang pengawas kan. Dan kalau masuk persatuan, orang suka nak letak dia jadi presiden ke kelab tu. Jadi dia seorang yang suka bersosial dan boleh berinteraksi dengan baik dengan semua peringkat. Dengan kawan-kawan, dengan guru, mungkin dengan pentadbiran, pengurusan, dengan ibu bapa. Jadi dia pandai bercakap. Mereka pandai menjaga, membaca emosi orang. Dia tahu, oh ni kawan aku yang macam ni, oh kelab ni kita kena macam ni. Jadi dia mudah berkongsi pengetahuan dan pandangan mereka. Mereka ni sentiasa orang kanak-kanak yang macam ni, dia sentiasa terbuka lah dengan pendapat dan pandangan orang lain. Dia tidak prejudis. Jadi penting juga ada yang kanak-kanak yang macam ni. So kita nampak je dia huha, tetapi dia sangat empathy. Maknanya dia sangat memahami masalah orang. Tetapi dia nampak sangat mesra, sangat baik, orang macam ni lah. Orang yang pandai bersosialisasi ni lah yang banyak aktif di dalam NGO kan. Even aktif dalam politik. Nak jadi ahli politik kita pandai lah, nak sosial kan. Nak pergi jumpa rakyat, nak jumpa macam mana nak ambil hati orang, apa semua tu kan. Jadi ada orang yang begitu ya. So kalau anak kita yang jenis masuk banyak-banyak persatuan dan dia suka, it's okay. Let them be. Maknanya dia ada potensi untuk jadi seorang pemimpin. Sebab dia digemari ramai dan dia faham tentang orang. Jadi benda ni boleh nampak daripada kecil lagi. Kalau anak kita tak masuk satu persatuan pun, maknanya dia seorang yang dia seorang yang sangat timid, yang self-centered mandi dia, ataupun dia suka bersendirian. Yang satu lagi. Ini pun ramai juga yang macam ni. Ini yang mana masuk asrama penuh ni semua jenis-jenis macam ni lah, belajar seorang kan. Kan kanak-kanak lebih suka belajar bersendirian, persekitaran tenang, tak ada orang kacau. Dia suka macam tu. Duduk dalam bilik seorang belajar je. Dan biasanya jenis macam ni dia dah tahu dia nak buat apa. Walaupun dia belajar sendirian, tetapi dia ada matlamat. Sebab dia itu cara dia belajar. Dia kata I want to score 9A, so I must do this way. Jadi dia belajar cara dia lah. Kan? Jadi dia akan menguruskan apa matlamat dia, masa dia, dia akan buat sendiri. Dia tak perlu orang lain untuk nak sibuk-sibuk pasal dia apa semua. Dan dia tidak juga orang kata nak berkongsi dengan orang lain tentang apa yang dia tahu, sebab dia seorang yang pendiam. Kalau duduk lagi aktif, walaupun dia masuk kelab ke apa pun, dia akan duduk belakang, dia akan perhati je apa orang dia buat tu. Dia dengar je, okey. Kalau bagus dia terima, tak bagus pun dia tak terima, dia diam je. Orang macam ni dia sangat timid lah, maknanya seorang. Dan biasanya kalau nak belajar pun dia cari tempat yang tenang, bukan riuh rendah macam yang sosial tu, dia boleh belajar kat mana pun. Tapi yang anak yang jadi bersendirian, dia suka duduk dalam bilik. So kalau anak-anak you belajar, suka duduk dalam bilik, it's fine. Cuma dari masa ke semasa, from time to time, you have to check. Kena check dia buat apa tu, tidur ke, duk main internet ke apa ke kan. Ya ke anak saya ni memang belajar secara bersendirian. So in order for you to understand kan, benda-benda ni semua, walaupun saya dah bagi ada berapa cara belajar anak-anak berbeza-beza, tetapi you kena check and balance lah. Benarkah anak yang duduk dalam bilik tu nak belajar bersendirian? Benarkah anak yang belajar secara sosial ni masuk kelab semua-semua tapi dia masih belajar? Dia masih boleh mencapai lah target ke apa semua tu? Ataupun anak yang belajar secara logik ni, betul ke dia belajar dan dia memang fokus dalam pembelajaran dia. So more or less sebagai ibu bapa kena faham. Faham dulu. Bila saya cakap macam ni, jangan pula you terus kata, oh anak aku ni, ni logik, yang ni sosial, yang ni tak. You have to study dulu, perhati dulu macam mana, dan bila you dah faham, barulah you kata, oh okay, then you accept, you akan terima, inilah cara anak saya belajar. So you akan terima dia seada dia lah, secara dia tu kan. So apakah peranan kita pula? Ni peranan kita dalam merangsang potensi anak-anak. Jadi kita punya peranan sebagai ibu bapa. Satu, kena faham perkembangan. Saya cakap daripada awal tadi, kena faham perkembangan kanak-kanak mengikut umur, kebolehan, kesediaan, keupayaan dan keupayaan intelektual mereka. Kalau dari segi pembelajaran kan, dari cara dia berfikir, cara dia selesaikan masalah dan sebagainya, kita kena faham. Dan untuk faham tentang perkembangan anak-anak ni kena belajar lah, kena ada ilmu lah. Sebab setiap umur atau setiap tahap umur manusia perkembangan tu berbeza-beza. Jadi kita kena tahu, sebab bila kita faham, kita tidak akan ada satu expectation atau jangkaan yang melampau. Ataupun tidak ada expectation, lantak kau lah nak jadi apa pun.
Tak ada macam tu. So peranan kita mudah sebenarnya, hanya untuk membantu, merangsang, menyokong supaya anak tu sentiasa, dia tak semestinya semua mesti excel. Kita kata sebab saya faham perkembangan anak-anak saya maka anak saya mesti excel. Tak juga. Sebab manusia tu individu. Kan? Manusia tu individu dan cara perkembangan dia tu dirangsang, cara perkembangan dia tu berlaku kadang-kadang tidak sama dengan apa yang kita tahu, yang kita memang kalau ikut normal mungkin tidak normal. Jadi kita pula kena belajar untuk memahami keadaan dia. Yang menjalankan aktiviti rutin di rumah sebagai salah satu cara menyokong. Sebenarnya ni sangat penting lah bagi ibu bapa. Apa yang kita buat di rumah tu biar ada pelibatan secara menyeluruh sama ada oleh kita dan juga anak-anak. Kalau kita kata kerja masak ni mak tak usah lah, biar semua orang pun terlibat sama. Kalau kerja kemas rumah tu you kata kat long aja, kesian lah Kak Ngah tak buat kan. Jadi biar semua orang ada tanggungjawab dalam rumah dan ini juga akan membantu mereka memahami keluarga mereka dan diri mereka dan keupayaan. Dan kita sendiri pun dapat membantu. Kalau anak yang kecil-kecil tu nak ajar dia kan, nak tingkat, okey jom siapa nak tolong ibu basuh kain. Okey jom nak letak baju masuk mesin. Ni baju siapa? Baju adik. Kita kena asing baju putih satu bakul, baju warna satu bakul. Itu juga pembelajaran bagi anak-anak. Ya, itu juga pembelajaran. Macam tu juga bapak, bila nak basuh kereta. Okey, siapa yang nak sembuai? Siapa yang nak sapu, nak letak sabun, siapa yang nak berus, siapa yang nak lap, macam tu kan. Jadi mereka terlibat sama. Dan di situ juga sebenarnya membantu kanak-kanak belajar macam-macam yang dia dapat belajar. Dan waktu bersama keluarga hendaklah digunakan untuk mengasuh dan mendidik. Ialah waktu makan, kita bercakap tentang makanan yang kita makan, adab makan dan sebagainya. Bukan waktu makan tu waktu nak bergaduh. Atau nak bertekak ataupun nak komplain pasal kakak yang bangun lambat tadi, tak boleh. Nanti yang tu semua sentak siapa tak nak makan. Jadi waktu makan tu kena waktu yang ceria. Jadi ceria cakap tentang makanan yang kita makan, apa kita nak makan lepas ni, ataupun apa yang tadi yang seronok masa apa nak cerita tadi kat office, something happen very good. You can tell something yang interesting berlaku dekat pejabat tadi. Atau mak dia cikgu, mak dia kata, tadi kan ada seorang budak anak murid mama, dia buat ni, dia bawa kek besar sebab dia nak kongsi kawan-kawan. So cerita yang baik-baik aja. Jangan cerita yang orang kata yang sedih, yang boleh orang kata hilangkan mood kita masa makan. Yang tu paling penting. Tu masa tengok TV pun, kalau anak-anak kecil sambil tengok sambil sembang. Cerita apa yang kita tonton, kenapa saya tengok cucu saya tengok pelik-pelik. Kadang-kadang saya marah, saya tegur lah. Kenapa nak tengok cerita animation yang pelik-pelik ni? Jadi kita kena tegur jugalah. Kita cakap dengan cucu. Kalau saya cucu lah kan yang kecil-kecil. Tak elok ni. Apa cerita hantu pula tengok. Apa semua kita tengok cerita yang lebih baik. So maknanya bila anak menonton tu, ada kita punya guidance. Kita punya panduan. Pergi berkelah dan sebagainya lah. Macam-macam yang kita boleh buat. Sebenarnya untuk kita memahami dalam kita nak membantu merangsang potensi anak-anak. Ya? Jadi apa peranan kita lagi? Satu lagi yang paling penting juga ialah tidak membezakan kasih sayang. Ini sangat penting. Tak kira lah anak seorang kan, anak dua ke, macam saya anak 6 sekalipun. Kasih sayang kita pada anak-anak hendaklah sama. Jangan tunjuk yang kita sayang ni lebih, yang tu lebih, yang ni kurang. Walaupun sebenarnya tanpa kita tak kata kita beza, tapi anak-anak boleh rasa. Anak-anak kadang cakap je, alamak memang sayang dia lebih, macam tu. Tapi kita taklah, sama je. Jadi anak-anak memang akan rasa dan that is normal lah untuk semua anak-anak. Yang sulung akan rasa dia yang lebih tanggungjawab kena tengok adik-adik. Yang bongsu rasa aku yang bongsu, so you all kena pay attention to me. Okay. Kalau yang abang kata I'm your brother, so you must listen to me. Macam tu lah. Jadi kita sebagai ibu bapa kena pastikan tak ada beza lah, semua sama. Lagi satu yang paling penting, jangan mengeluh depan anak-anak. Ni tambah PKP ni kan. Kadang duit pun kurang kan, banyaklah kita punya kesulitan dan cabaran dalam hidup tu. Jangan tunjuk pada anak, jangan mengeluh depan anak. Dia kata ni abah tak ada duit ni, jangan minta tu minta ni semua. Atau mak pula balik cakap pula mak letih ni, jangan. So jangan mengeluh. Nak mengeluh tentang sesuatu yang sebenarnya tak ada kena-mengena dengan anak-anak, especially anak-anak kecil. Jangan komplain. Saya selalu pesan, even anak-anak saya sekarang, kalau ada apa-apa masalah, jangan komplain depan anak-anak atau jangan mengeluh dekat anak-anak tu, seolah-olah mereka akan rasa
itu adalah kesalahan mereka. Tak nak rasa macam tu. Dan satu lagi yang paling penting ialah raikan anak-anak. Bila mereka pergi, maknanya raikan, kalau you hantar anak pergi taska ke tadika, even sekolah sekalipun, hantar sampai depan pintu. Hantar sampai dekat cikgu dia. Biar berhenti kereta, park kereta, pergi bawa anak, ikut anak masuk. Sekurang-kurangnya depan pagar. Tapi kalau taska tadika, hantar sampai dekat cikgu. Jadi kita pun boleh sembang-sembang dengan cikgu tentang anak kita. Boleh tanya dekat cikgu tentang anak kita macam mana, anak saya macam mana semalam, dan sebagainya. Maknanya kita ada, anak kita pun akan rasa, wah mak saya nak hantar, pergi hantar depan. Balik pun macam tu, jangan tunggu kereta cikgu buka pintu pula kan. Jangan macam tu. Biar kita keluar, ambil anak, sambut, lepas tu tanya, how was your day? Seronok tak? Main dengan kawan-kawan. Hari ni buat apa kat sekolah, kat tadika, macam tu. So maknanya kita selalu meraihkan anak-anak. Walaupun anak yang dah besar macam umur 24 tahun tadi kan. Bila dia balik, dia tanya, how was your work today? Kalau dia tak nak cerita, tak apalah. Kalau nak cerita, dia cerita dan kita bagi respon yang positif. Jangan bagi respon yang negatif. Kadang-kadang anak-anak ni, dia refuse untuk bercerita sebab setiap kali dia mengadu, kita akan bagi jawapan yang negatif. Kita akan nampak benda yang tak baik dulu sebelum kita nak cakap benda yang baik. Dan ini akan menyebabkan anak-anak tak nak kongsi dah cerita apa-apa. Sebab dia kata kalau kongsi dengan mak apa, aku kena marah juga. Macam tu kan. Ayah sekolah pun sama, even kerja pun dia kata dah. Nak kerja, kena kerja betul-betul. Anak kita akan popek. Budak orang sekarang, bukan sekarang lah, siapa pun dari zaman mana pun tak suka diletir kan. Jadi stop letir. Okay. Dan satu lagi yang penting ialah mengenalkan anak dengan konsep keadilan. Maknanya kita adil. Kalau kita tak bezakan kasih sayang, bukan saja kasih sayang tetapi apa saja. Dan mesti sentiasa fair lah orang kata, selalu adil terhadap anak-anak. Sama ada dalam bentuk material, kasih sayang, perhatian dan sebagainya. So semuanya adil. Memanglah apa yang saya cakap ni something yang perfect. Tapi kita sebagai manusia, kita mungkin tidak boleh mencapai tahap kesempurnaan menjadi ibu bapa sebab along the way kita sendiri pun ada kita punya hiccups. Orang kata ada juga kita punya kesalahan-kesalahan sebagai seorang ibu bapa, terutamanya kita ibu bapa muda. Macam saya akui, masa saya muda saya sangat garang dengan anak saya kan. Macam sangat strict, especially when comes to belajar apa semua kan. Tapi bila dia dah makin besar, remaja semua, saya dah mula faham dan saya kata tak apalah, dia dah remaja, so kena terimalah. Jadi sebab memang kita sendiri sebagai manusia pun melalui perkembangan hidup juga. Bila you berumur antara awal dewasa, antara umur 19 tahun sampai 25 tahun. You nak struggle dalam hidup, nak cari kerja apa semua, masa tu you tak berapa balance lagi. Dan ada kita, kalau zaman saya umur-umur tu dah kahwin. Saya kahwin umur 24 tahun kan. Jadi bila umur 24, baru kerja 2 tahun macam tu, lepas tu dapat anak lagi, benda-benda tu stres. Benda-benda tu akan memberi tekanan. Tiba-tiba lepas kahwin 3 bulan dah beranak kan. Dah dapat anak, bukanlah beranak tu kan. Maknanya dah mengandung apa semua. Jadi bila dapat anak seolah macam tak bersedia. Jadi kadang-kadang ini juga akan memberi tekanan dalam kehidupan manusia tu. Kan? Dalam kehidupan yang tidak stabil, ekonomi tidak stabil, hubungan dengan mertua ke, hubungan dengan keluarga yang tak baik dan sebagainya juga akan memberi kesan kepada kehidupan kita. So jadi kita bukan perfect tapi we try to be perfect. Macam tu. Satu lagi saya nak pesan dengan semua orang. Walaupun kita dah jadi ibu bapa, jangan sekali-kali takut nak cakap, bukan takut atau segan nak cakap maaf pada anak-anak. So always say sorry kalau you rasa apa yang you buat tu salah. Sebab kadang-kadang kita ingat kita mak bapak, kita takkan kata sorry. Jadi kena kata sorry lah mama, ambil you punya ni atau take your time or I say something that make you don't feel comfortable. Cakap minta maaf sebab kan apabila kita selalu sebut macam tu, minta maaf, terima kasih pada anak-anak, mereka akan lebih menghargai kita. So kalau kata kita sekali tersebut minta maaf, kan anak tu akan rasa, ui, mak aku minta maaf kat aku. Macam tu. Saya sendiri tak sedar sebab saya ada sajalah ini cerita orang lain. There's one girl, saya jumpa dia, saya berbual dengan dia. Tapi saya nampak dia macam agak, dia, tak tahulah saya sembang dengan dia tapi saya tegur dia banyak lah. Tapi saya rasa macam bersalah sebab saya tegur dia. Jadi at the end of the conversation, saya kata maaf lah sebab
aunty ada tegur you macam-macam. Dan selepas beberapa tahun saya jumpa dia balik, dia cakap dengan saya, dia kata pertama kali aunty saya jumpa orang dewasa yang minta maaf dekat saya. Dia kata tak pernah orang minta maaf. Maknanya ada kesan. Dan dia kata sebab aunty minta maaf dengan saya rasa saya kena macam dia kata dia perlu kawan dengan, memang saya kawan dengan dia lah lepas tu kan. Jadi dia kata dia rasa maknanya orang dewasa kena selalu cakap itu sebab mak dengan ayah dia tak pernah minta maaf dengan anak-anak dia kata. Jadi sebab tu maknanya orang muda yang lebih muda daripada kita atau anak-anak kita sendiri, sekiranya kita yang bersalah dan kita maaf, mereka akan rasa tu satu yang macam nak kata apa macam mana, something yang boleh cair dan bagi cair lah dia orang. Kalau marah pun dia jadi cair sebab kita minta maaf balik dengan anak kita. Okay? So saya rasa sebagai penutup, selalunya sebagai ibu bapa kita bantu anak-anak dalam pembelajaran dengan memahami cara anak tu belajar. Tadi dah banyak cara saya dah share dah. So you all boleh lah tengok nyaman, kalau anak 2 orang, 3 orang ke, tengok yang ni A belajar macam mana, B belajar macam mana. Jadi bila kita faham cara dia belajar, lebih mudah untuk kita bantu. Selalu beri galakan dan sokongan yang positif. Tadi pun saya dah pesan kan, apabila anak-anak mengadu atau merungut dan sebagainya, selalu beri komen atau the first thing mesti bagi yang positif dulu. Lepas tu baru bagi yang negatif, okay? Dan selalu tunjukkan rasa kasih sayang dan juga prihatin. Ini kita kena selalu prihatin lah terhadap keadaan anak-anak kita. Dia pun ada tekanan dia ada punya masalah isu dalam kehidupan dia walaupun dia masih muda apa semua. Ada benda yang kita kadang-kadang tak faham, tak tahu, bukan kita tak faham, sebab kita tidak tahu. Bila kita tidak tahu, jadi kita susah nak faham. Tapi kalau kita tahu dan kita faham, maknanya kita boleh bantu anak-anak kita. So saya rasa setakat tu sajalah. Okay. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita buka sesi soalan daripada para peserta? Mesti banyak soalan. Banyak soalan. Kita perlu galakkan anak-anak kita bertanya, bercakap. Kita pun perlu bercakap. Kita selalu bertanya. Tapi ni satulah budaya orang dekat Malaysia ni, Puan Nura, dia susah sikit nak tanya soalan kan. Lepas tu baru dia teringat, patutnya tanya. Kan? Ada apa-apa soalan ataupun semua orang dah memang okey dah. So jadi tak perlu lah tanya soalan. Saya cuma nak kongsi lah. Sebab kakak saya jaga taska kan. Saya nak kongsi dengan mak bapak yang ada di ruang di sini lah. Anak-anak kecil ni jangan tinggal walaupun sesaat pun dengan anak-anak kita tanpa penjagaan kita. Sebab anak yang dihantar pada kakak saya tu normal. Tapi bila mak dia tu tinggalkan anak dia kat atas yang baby tu, kemudian pergi kat bawah attend yang toddlers ni, yang besar sikit. Jadi anak tu bila dia golek-golek, dia dah terhimpit dengan bantal apa semua. Jadi anak tu dah blind sekarang. Kalau jaga di taska, kena ikut betul-betul lah peraturan yang telah ditetapkan. Tapi di rumah mak sendiri, di rumah sendiri. Di rumah sendiri, macam mana dia anak dia? Itulah yang kakak saya tu marah sangat tu. Hantar anak kat dia peringkat tu awal normal. Jadi sekarang anak tu dah blind. Dia blind sebab? Sebab bila terhimpit tu, dia pillow tu dia dah lack oksigen. Oksigen tu tak sampai. Masa tu umur berapa? Baru beberapa bulan. Bulan-bulan dia baby, still baby. Tu saya. Ini yang kadang-kadang young mothers kan, dia macam mungkin tak ni lah, dia tak tahu kalau kita nak letak anak, nak tinggal anak, cara nak tinggal tu kena belajar sikit lah tu. Kan anak nak tidur, bantal-bantal tu kena pastikan jauh macam tu. Sebab tu kita tak galakkan tau, kalau ada baby, you letak dalam baby cot tu, tak perlu ada bantal apa, letak dia golek je atas katil tu. Kan, jadi tak adalah benda yang akan, sebab dia tak ada kekuatan nak tolak bantal, ni kan badan kecil lagi. Jadi dan memang tak boleh tinggal, tapi mungkin lah mak nak pergi toilet ke, nak masak tu, yang tu lah. Kalau boleh letak dekat dengan kita punya pandangan mata lah kalau di rumah. Kan? Okay. Jadi satu lagi, sebab kita ni ibu yang berpengalaman dan juga cikgu berpengalaman, nak kongsi bersama kalau misalnya dalam kalangan
peserta kita ni young mothers, ya. Sebab kita nak galakkan anak-anak kita ni critical and critical thinking skill dia bagus. Jadi bila kita lontarkan soalan pada mereka pun, bila kita tanya sesuatu, kita perlu lontarkan soalan yang boleh dia berfikir dan dia apa juga dia respon. Betul. You accept it. You accept and then you encourage lagi. You stimulate lagi. Because dia macam explore lah sendiri. Itu yang macam mana tadi Puan kata, dia akan develop so many new words. As long as kita galakkan dia bercakap dan kita sebagai seorang ibu juga, seorang bapa, kita lontarkan soalan-soalan yang boleh buat dia fikir balik. Jangan bagi soalan yang close and open. Close ended kan. Dia kena open ended lah. Dia memang dengan anak-anak ni, lagi satu bila dia tanya soalan, kadang-kadang mak-mak ni dia sibuk dalam kereta. Mami kenapa ni? Diam, mak nak bawa kereta ni. Kadang dia nak tanya soalan. Dan ingat budak-budak ni dia punya focus span sangat pendek. Dia punya focus span kalau umur 2 tahun 2 minit. Lepas tu dia lupa. Kalau 3 tahun 4 minit. Kalau dalam antara umur 4 hingga 6 tahun tu dalam 5-6 minit je. Lepas tu dia lupa. So setiap kali kalau anak tanya soalan, you kena jawab masa tu. Sebab bila you tanya balik dia selepas beberapa minit, dia kata entah, tak tahu, tak tanya pun, dia lupa. Dia lupa bukan sebab dia macam orang tua nyanyuk tu, tak. Tapi itulah dia kata sebagai short term, long term memory. Dalam psikologi kalau you belajar tentang ingatan kan, tentang memory ni manusia ni. So kanak-kanak ni short term memory ni sangat pendek. Sebab tu di taska, di tadika, apa saja yang kita macam katalah kemahiran urus diri kan, atau apa saja praktis dalam dia punya rutin harian tu perlu dibuat berulang-ulang kali. Sebab bila kita buat berulang-ulang kali, itu yang akan membantu dia untuk ingat jadi long term. Maknanya jadi ingatan jangka panjang. Sebab tu jangan bila kita kata kita buat sekali, kita kata dah ajar dah 2 kali, 3 kali, tak ikut-ikut. Memang pun dia tak ingat dah. Bukan dia tak ingat, sengaja tak ingat, tapi itu dia memang normal. It's a natural punya ingatan semula jadi manusia, di mana kalau kanak-kanak ingatan jangka pendek dia sangat pendek. Dia punya lagi itu ingatan, dan dari segi fokus, maknanya dia punya fokus span tu kan, tumpuan tu. Tumpuan juga sangat pendek. Sebab tu saya masa PKP orang duk buat kelas-kelas online dekat budak-budak ni, saya kata mengarut je. Saya tengok cucu saya lari, dia tak duduk depan kan. Sebab dia tidak boleh fokus. Kecuali cikgu tu kreatif lah, lepas 2 minit buat benda ni, lepas 2 minit buat benda lain. Dia tak boleh buat benda yang sama dalam tempoh yang terlalu panjang dan menyebabkan dia punya daya tumpuan hilang. Sebab dia memang tak boleh, otak dia tak boleh. Tu satu lagi kena faham betul-betul. Jadi kita kena tahu, tambah belajar-belajar online lah. Even belajar face to face macam dia kalau dia datang ke taska, tadika pun. Kita cikgu ni kena be very proactive. You ajar something, you move on. Sebab tu aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu tu dia kena macam bersaling bertukar-bertukar. Macam mula-mula you panggil dia orang, okay jom kita nak buat exercise 2-3 minit. Lepas tu okay pecah dalam kumpulan. Okay kumpulan ni buat ni, kumpulan ni. Jadi dia punya fokus span tumpuan tu akan berubah. Lepas tu dia kata okay now seorang-seorang pula. Jadi dia berubah pula. And then buat balik dalam kelas. Jadi dia kena very active learning. Budak-budak ni dia active learners. Kita ni yang kita memang boleh macam ni. You all boleh duduk dengar saya bercakap selama 2 jam. Budak mana boleh cakap macam ni kan? Dia lari lah. Tapi orang dewasa dia boleh duduk tapi belum tentu dia faham apa yang ataupun dengar apa yang sedang diberi dia dengar, dia boleh dengar ke dia tak boleh dengar. Tapi dia ada kebolehan untuk duduk dan mendengar. Cuma tumpuan masih tidak boleh lama. Even kelas-kelas macam online ni pun saya selalu kata tak payah lama-lama, macam 2 jam tu maksimum lah. Tapi sebaik-baiknya dalam 30 ke 1 hour lebih good. Tapi kalau macam face to face sebab kita boleh ubah-ubah cara penyampaian kita. So jadi mungkin tumpuan tu akan lebih baik lah macam tu. Okay, kita cakap 5 minit, lepas tu kita suruh dia orang discuss, lepas tu dia orang present kan. Jadi dia jadi lagi, so barulah dia punya yang apa yang dia belajar tu dapat difahami. Sebab itulah jadi cikgu macam di sini kalau ramai cikgu-cikgu tadika, cikgu taska, you have to be very active sebab kanak-kanak tu adalah
active learners. Sebab mereka sangat aktif. Dia tak boleh duduk diam-diam berjam-jam tu tak boleh. Dan ada soalan? Ada soalan daripada Fitria Rika Zamri ni. Saya nak tanya, macam mana nak bagi keyakinan diri untuk anak-anak, bagi dia percaya diri, sebab sebelum ni anak ada pengalaman yang agak kurang senang dengan pengasuh dia. Jadi sekarang ni dia macam takut sangat bila nak buat salah. Dia akan jadi senyap je. Bila belajar pun kalau kita tanya ulang balik, dia jadi takut. Dia akan senyap saja. Dia kata mana nak bagi keyakinan untuk anak-anak, bagi dia percaya sebab sebenarnya anak kurang senang dengan pengasuh. Pengasuh ni pengasuh di mana? Di rumah, di taska atau siapa? Maid ke? Sebab dia tak tahu sebab pengasuh. Kalau pengasuh rumah, mungkin dia tak ada knowledge tau. Sebab dia tak ada knowledge, dia pengasuh rumah pun dia lain. Kalau taska kat rumah pula lain pula. Sebab taska rumah ni hantar pengasuh taska. Maknanya pengasuh ni mungkin telah memberi sesuatu pengalaman yang tidak selesa untuk anak puan. Anak sekarang dah umur 6 tahun. Jadi dia ada pengalaman yang kurang senang dengan dia sekarang. Dia macam takut sangat bila dia buat salah. Maknanya dia memanglah, betul puan, dia mungkin masa dia kecil, dia telah mengalami keadaan di mana dia pernah mungkin suara pengasuh tu tinggi atau sesuatu tindakan yang pernah dibuat oleh pengasuh dalam tempoh yang panjang, dan ini menjadi ingatan panjang, ingatan jangka panjang pada anak-anak. Dan ni yang saya kata dia jadi tidak trust. Maknanya dia hilang kepercayaan kepada orang dewasa. So saya tak tahu apa yang berlaku. Tapi mungkin tak boleh nak pergi tanya kat pengasuh kan. Tapi boleh juga tanya dekat anak. Boleh sembang-sembang dengan dia. Dia tak nak, macam dia takut buat salah. Tak apa, abang lelaki ke perempuan anak perempuan ni. Macam kalau abang boleh sembang dengan dia baik-baik. Kata okey ni tadika, cikgu ni baik, cikgu ni dia kena marah, kena pukul, kesian. Maknanya dia pernah didera. Pada saya tu dia dera tau. Marah pun dera. Penderaan ni dia ada banyak penderaan. So salah satu dia penderaan emosi yang paling teruk sekali. Dan penderaan emosi ni biasanya tak nampak. Dia akan nampak apabila dari segi perubahan sikap dan tingkah laku anak-anak. So dia jadi puan kena selalu bantu dia dengan beri dia confidence, selalu peluk dia, nak bagi balik confidence untuk dia faham bahawa bukan semua orang dewasa seperti yang dia alami sebelum ni. It will take time, tetapi insyaAllah kalau mak dia selalu, mak dengan abah dia selalu support dia, dan juga puan kena sembang dengan cikgu dia yang sekarang ajar dia. Yang bagi tahu cikgu tu tentang pengalaman dia. Jadi bila you bagi tahu cikgu tu tentang pengalaman dia sebelum ni, so cikgu tu akan lebih berhati-hati kalau nak naikkan suara atau nak buat sesuatu. Sepatutnya tak boleh lah cakap dengan budak-budak, cakap pelan-pelan je, tak payah nak jerit-jerit kan. Jadi tapi puan kena bersama-sama lah. Sebab kesian tu, kalau biar dia akan kekal takut sampai bila-bila. So dia masuk ke mana pun, dia masuk sekolah dia takut, dia masuk sekolah menengah takut, nanti dia masuk universiti pun dia boleh takut. Dia mungkin takut tu tak nampak, tapi takut tu ada di dalam diri dia. So dia akan sangat berhati-hati ya, buat nak buat sesuatu saatnya orang marah. Dia buat sesuatu nanti kena komplain. Even orang komen sikit pun dia tak nak. So puan kena ni lah ya, Puan Fitria. Okey, Puan Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak bagi anak-anak minat belajar, fokus dalam pembelajaran di rumah umur 6 hingga 8. Macam tadi saya kata kat Puan kan, kanak-kanak ni daya tumpuan dia sangat pendek. Umur 6 hingga 8 tahun paling lama dia boleh duduk buat kerja sekolah pun 10 minit je. Antara 8 ke paling kuat 10 minit dah. Kalau ikut kurang lagi. So jadi nak suruh dia fokus, maknanya kita bagi dia buat 10 minit, bagi dia berhenti sekejap, buat benda lain. Bagi dia makan ke, bagi dia minum ke, ataupun dia nak tengok TV sekejap. Tapi tengok sekejap je lah. Dalam 10 minit, okay now sambung balik. Sambung balik macam tu. Sebab memang dia tidak boleh fokus terlalu lama. Ada budak yang kita nampak macam, kita boleh kata, oh abang dia boleh je. Mungkin abang dia dah kadang-kadang benda ni dia bergantung kepada kebiasaan diri dia lah. Tetapi secara fitrahnya kanak-kanak tu, dia punya daya tumpuan tidak lama. So jadi puan tak boleh give up lah. Macam dia katalah dia belajar buat apa-apa yang puan bagi tu, puan pastikan dalam tempoh 10 minit je. Boleh habis. Lepas tu bagi dia break. Dia boleh buat lah apa yang dia suka. Lepas tu panggil balik buat. Sebab nak belajar ni mesti something yang apa?
menarik. Kadang-kadang cara kita, benda yang dia buat tu tak menarik. Jadi budak-budak ni dia, sebab tu tadi macam saya kata, puan kena tahu cara belajar anak tu. Dia jenis macam mana. Dia jenis baca buku, dia jenis bercerita, dia jenis buat ke. Jadi kena tahu pula jenis-jenis apa. Dari situ puan boleh bantu dia untuk belajar. Ya? Okey? Ada soalan lagi? Tak ada. Okay, cuma saya nak quote di sini, iaitu daripada Saidina Ali bin Abi Talib. Dia kata, didiklah anakmu dengan 3 tujuh. Tujuh yang pertama, didiklah anakmu seperti raja. Ni yang peringkat awal ni, sangat-sangat penting. Peringkat awal ni, this is the foundation. Dia nak jadi manusia yang cemerlang ke tak cemerlang, this is the fasa. Tujuh yang kedua, didiklah anakmu dengan bimbingan. Atau disiplin lah. 7 tahun ketiga, jadikanlah anakmu seperti sahabat. Betul. Jadi sangatlah penting pada para peserta yang bersama kita hari ini, yang Allah pilih, bahawa di peringkat awal remaja ni sangatlah penting kerana ianya akan menentukan pengalaman dia, apa yang seterusnya dia. Dia dah bina konsep. Jadi konsep yang penting yang dia bina di peringkat awal kanak-kanak ini sangat penting. Dia akan seluruhnya perkembangan positifnya akan positif tak positifnya berujuk kepada foundation yang diterima di peringkat awal kanak-kanak. Jadi sebagai ibu, sebagai bapa, kita perlu ada psychology of learning lah, social learning, semua pengalaman-pengalaman ini, pengetahuan-pengetahuan ini sangat penting bagi kita. Kita jangan base pada try and error. You can't afford to be try and error at this stage. Kita perhati mak bapak kita dulu macam ni, kita pun nak buat macam ni, tak semestinya. So sama-samalah kita manfaatkan ilmu yang telah kita dapat daripada Puan Jamiah, dan sama-sama kita kongsi dengan pihak yang lain dan juga kita guna bersama untuk anak-anak kita, anak-anak saudara kita dan siapa jugalah, supaya sebab kita ni nak bina modal insan. Modal insan, dunia dan akhirat. So mereka adalah kita punya saham. Jadi saham yang kita bina di peringkat ni penting. So kalau kita dah invest saham yang sangat baik, InsyaAllah kita akan dapat hasil yang baik. Usaha kita buat dan juga kita follow dengan Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Jamiah Sharif atas perkongsian hari ini. Semoga Allah memberkati kita semua dan kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama. Ya, jumpa lagi. Terima kasih Puan. Nanti boyah. Boyah. Terima kasih Puan. Okey. Dia tak ada nanti Umi nak tengok kelas. Umi tengok kelas, anak pun nak tengok tu. Cikgu. Maaf, dia pun nak tengok sama. Tak apa. Tak apa. Alah, kita punya sesi baru je selesai, ada orang baru masuk. Tak apa, nanti saya akan share kita punya recording ni. Pada... Tapi Puan tak buat live dekat Facebook kan?